Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat datang ke Majlis Bicara Buku kali ke-6 pada tahun 2023. Dan alhamdulillah majlis kita ini telah 5 tahun berlangsung. Alhamdulillah kita telah mengadakan majlis ini secara istiqamah, secara konsisten. Buku-buku penting untuk kita baca. Dan pada hari ini kita akan meneruskan pembicaraan buku Pemikiran dan Tamadun, tulisan Profesor Muhammad Zaini Osman yang ada di sebelah saya ni. Dan buku ini telah ada di pasaran sejak awal tahun ini. Dan buku ini insya-Allah akan kita siapkan pada hari ini dari segi perbincangan. Jadi kepada mereka yang mengikuti bicara buku ini secara maya, selamat datang, dan ini adalah satu usaha kami untuk membincangkan idea-idea besar di negara kita bersama dengan penulisnya. Bukan orang lain yang menulis, orang lain yang bicara, ini penulis sendiri yang membicarakan. Dan alhamdulillah mudah-mudahan majlis ini dapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum saya membuka ruang ini kepada Profesor Muhammad Zaini Osman membicarakan bukunya, sesi kita yang akan datang pada bulan Ogos yang akan kita tetapkan bila tarikhnya akan membicarakan buku yang telah ditulis oleh Profesor Tan Sri Muhammad Nakib Alatas berjudul Islam, The Covenants Fulfilled. Ya, ini buku terbaru beliau yang akan dilancarkan pada 29 hari bulan Julai di World Trade Center oleh Duli Yang Maha Mulia Permaisuri Johor Zari Sofia. Ya, saya fikir buku ini sangat penting untuk kita bicarakan, tapi biarlah dilancarkan dulu. Selepas itu kita boleh membicarakan buku ini dengan lebih tuntas. Jadi pada hari ini kita akan bersama dengan Profesor Zaini. Kita telah pengenalan buku sehingga kan halaman ke-44 pada sesi yang lepas lah. Jadi silakan Profesor Zaini. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Elok saya buat sedikit ulangan cerita tentang surat beranak buku ini. Kerana kadang-kadang kita lupa buku tu bukan sangat kandungannya, tapi bagaimana dia dilahirkan. Sebab itu dalam buku yang disebut Datuk Sri Zaini tadi, buku ini, Profesor Alatas ada menyebut tentang tiga kata kerja dalam bahasa Arab yang berbeza, iaitu khalaqa, ja'ala dan ansya'a. Khalaqa itu menjadikan sesuatu sebelum dia ada. Tapi setelah dia ada, dia diansya'akannya. Maknanya dikeluarkan. Kemudian setelah dikeluarkan tu dia dijadikan benda lain. Itu ja'ala. Jadi sama juga dengan buku yang kita dapat lihat ni macam sudah ja'ala lah ni. Tapi proses khalaqa dia tu. Jadi nak cerita buku ini dalam bentuknya ini adalah hasil daripada kerjasama dengan Museum Pahang. Dan pelajar-pelajar mahasiswa saya di Kasis dulu, iaitu saudara Hilmi, Dr. Hilmi, Syukri, datang berjumpa saya dan minta supaya buku asal saya, iaitu Pemikiran dan Tamadun, yang diminta oleh Datuk Raja untuk saya tulis, berkaitan dengan modal insan. Kerana pada masa itu perlu dibincangkan tentang bagaimana Datuk Raja pada masa itu Ketua Pengarah Biro Tata Negara. Dan beliau ada wawasan besar, iaitu bagaimana sebuah negara itu boleh membentuk modal insannya untuk membentuk tamadun. Dan saya melihat perkara ini bukan daripada segi aspek kemahiran semata-mata, tapi kemahiran di belakangnya adalah ilmu. Ya? Dan sebab itu dan dikaitkan bahawa ilmu ini hasilnya daripada pemikiran. Ya? Dan kalau kita lihat daripada sejarah tamadun besar manusia juga, kita lihat di belakang pemain-pemain utama setiap tamadun adalah pemikir-pemikir agung. Tapi persoalan utama yang timbul apabila saya cuba mengaitkan dengan peranan museum ini, kerana saya lihat museum selalu membicarakan tentang artifak-artifak manusia yang dibuat oleh manusia.
tapi artifak-artifak tinggalan manusia yang lebih agung, iaitu para anbiya dan mursalin, orang kata tak masuk bok. Tak sebut. Jadi ini satu percanggahan realiti, hakikat yang tak betul bagi saya. Jadi ini yang menghambat pemikiran saya, dan antara kandungan yang saya tulis secara umumnya berkenaan dengan buku ini adalah anbiya dan permulaan pada peradaban. Itu memang diabaikan langsung. Ya? Harus kita bawa balik perbincangan bagaimana para anbiya merupakan kalau dalam bahasa moden sekarang ni pemain-pemain utama lah. Player. The main players yang menggerakkan tamadun. Tapi sekarang ni kalau kita tengok buku-buku sejarah, penggerak tamadun bukan anbiya. Kalau tamadun sekarang ini adalah penggiat-penggiatnya ahli teknologi macam Zuckerberg kan. Kalau dalam perdagangan Bezos, Jack Ma, ya, itu dikatakan sebagai penggerak tamadun. Sebab itu kita bincang dulu, Datuk Seri, dalam perbincangan awal kita bincang apa yang ada dalam yang menjadikan satu tamadun itu hidup, sebagaimana yang telah disenaraikan oleh Ibn Khaldun. Antaranya adalah perdagangan, antaranya adalah seni dan kemahiran yang kita boleh tukar menjadi sains dan teknologi. Ya. Perdagangan itu merujuk banyak benda tentang cara perdagangannya, sistemnya, nilai mata wangnya, ya. Dan dia kena ada keabsahan kuasa, the source of authority, dan itu kena ada pemimpin, ada pemerintah, ada kenegaraan. Jadi pertama yang saya nak bincangkan dalam ini adalah berkenaan dengan anbiya dan permulaan peradaban. Satu benda yang agak menarik juga yang berlaku di latar belakang yang tidak dibincangkan juga. Bagaimana pemikiran boleh disebarluaskan. Ya? Arwah mak saya dengan arwah dia punya besan, orang Ipoh, Perak, Batu Gajah, kalau berjumpa macam itik dengan ayam. Logat lain-lain. Bahasa memainkan peranan yang penting. Dan kalau kita lihat daripada peranan apa yang juga Tan Sri Salata sebut dalam buku itu, bagaimana peranan bahasa di zaman-zaman awal tamadun manusia memainkan peranan penting untuk membangunkan tamadun. Kalau kita lihat, macam Nabi Ibrahim dan Nabi Nuh, dia di Babylon, Sumeria. Bahasanya adalah bahasa di kawasan itu. Nabi Yusuf lain pula cerita dia, di Egypt. Nabi Musa di Egypt. Tapi Nabi Musa dia dikatakan daripada kaum Yahudi lahirnya, tapi dibesarkan dalam istana Fir'aun. Bahasa Fir'aun bukan bahasa Hebrew, bukan bahasa Ibrani. Jadi kita dapat lihat bagaimana bahasa mainkan peranan. Sebagaimana Musa mahu berdakwah pada kaumnya, dia tidak tahu bahasa Ibrani dengan baik, Nabi Musa ni. Pasal dia membesar dalam bahasa yang kita tahu, bahasa Fir'aun. Tak tahu bunyinya macam mana. Yang kita tahu bahasa ini dipanggil bahasa hieroglifik. Ya? Sebab itu Prof. Alatas dalam buku itu, dia bercakap tentang bahasa Arab sebelum bahasa Arab Nabi Muhammad SAW. Yang dikatakan kalau dalam bahasa moden dipanggil Proto-Arab. Ini berkaitan dengan kaum Ad, kaum Samud. Dan kaum Ad, kaum Samud ini Nabi Saleh. Dia adalah antara Nabi Musa dan Nabi Ibrahim, tapi tak diceritakan. Kerana di sini kerana agak sungguh menarik yang saya sebut selalu. Kita lihat sekarang ini, tamadun ini dikaitkan dengan ilmu dan sains dan teknologi. Betul tak? Dan kita sekarang ini merupakan waris kepada kononnya lah asas-asas akar pemikiran sains dan teknik-teknik penyelidikan pemikiran yang dibawa oleh kononnya Romawi Yunani sahaja. Ya? Tapi sebenarnya yang kita sebut dulu dalam perbincangan sebelum ini, sains berasal daripada tamadun Sumeria, Babylon. Berasal daripada tempat Nabi Ibrahim, Nabi Nuh dan sebagainya. Kenapa orang Barat sekarang ini mengaitkan bahawa the source of philosophy, the source of science semuanya di Greek, tidak di Sumeria, Babylon? Kerana kita tahu Alexander sebut, dia bawa ahli-ahli sains dan pemikiran sains, pertukangan dan sebagainya daripada Babylon
ya, kawasan Babylon ke Egypt. Bandar yang yang dikuasai oleh Alexander the Great, Iskandar Zulkarnain, apabila dia menjajah dan menakluk Farsi, dikatakan Persepolis. Persepolis in Greek, Persian polis, city of the Persian. Dan menurut Diogenes Laertes, dia menyebut bahawa Alexander the Great lah yang membawa sains-sains itu ke Egypt. Sebab itu Nuwairi dalam bukunya Nihayatul Arab fil Funun wal Adab, dia menyebut tentang ahli fikir Yunani seperti Sokrates dan sebagainya pernah datang ke Egypt untuk mendalami ilmu. Ya? Jadi kita mesti berbincang tentang tamadun dan kenapa tamadun dibezakan dengan peradaban dan kenapa tamadun, dan inilah agaknya yang sekarang ini menjadi perbincangan hangat tentang apa yang dikatakan madani. Kerana tamadun ini berakarkan kepada akar kata dalam bahasa Arab iaitu din. Dan Profesor Latas adalah orang yang pertama mengemukakan pandangan bahawa daripada din itulah datangnya perkataan madana, dan daripada madana itulah datangnya timbulnya kata istilah tamadun. Madana apa beza dana? Madana adalah dia perkataannya din, dayanun, dana bermakna kita berhutang. Dan kalau kita lihat tulisan Profesor Latas, dia menyebut tentang inilah asas agama, berhutang kewujudan. Apabila din itu dikembangkan di satu tempat, itu dikatakan Madinah. Madinah tempat, tapi yang melakukannya adalah madana. Dia betul dia kata wazan dalam bahasa Arab. Dan apabila dijadikan dalam bentuk tafa'ala, ini wazan berapa dalam bahasa Arab? Tafa'ala. 5. Dan dia punya masdar, dia jadi tamadun. Tafa'ala, tafa'ulun. Tamaddana, tamaddunun. Madani? Madani adalah nisbah. 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 Macam kalau orang graduate daripada Azhar, dia Azhari. Madani. Jadi Macam Madinah, Madani. Betul. Kalau saya kata Zaini Al-Madani, maknanya orang Madinah lah. Betul. Madinah. Dia dah banyak kali pergi. Tapi macam mana Alexander bawa tamadun daripada ke Egypt, sedangkan dia meninggal bukan di Egypt kan? tak semesti di mana dia meninggal, kerana pernah saya sebut dalam perbincangan dulu, adalah salah satu yang diajar oleh tok guru ataupun ulama sultan dia ni, Aristotle, adalah setiap tempat yang dia lawat, dia jajah, dia mesti bawa balik beberapa specimen. Dan spesimen itulah yang kita sekarang ni kenal sebagai museum. Kan? Dia memang dalam buku The Greek Science After Aristotle disebut tentang ini. Jadi antara sebab yang mengapa tamadun boleh lahir, antaranya adalah kekuatan sesuatu bangsa. Itulah perlunya ada kebangsaan dan kebudayaan. Kerana sesuatu bangsa itu dia mesti mahu mengekalkan jati diri dia, makna dirinya, dan makna dirinya mesti dipamerkan, dizahirkan dalam bentuk apa yang dikatakan kebudayaan. Dan ini juga saya terutang budi pada Datuk Raja Arif, kerana dia minta kita tulis satu lagi buku, iaitu Bunga Rampai Bangsa, Kebudayaan dan Patriotisme. Bunga Rampai Bangsa, Kebangsaan dan Patriotisme. Kerana ini penting. Kerana semangat kebangsaan ini, dia ada aspek keagamaan, dia ada aspek yang dikatakan kebudayaan yang boleh berdasarkan kepada agama, atau dia berdasarkan kepada adat. Dan yang penting juga dalam kebangsaan ini dan kebudayaan, dia melahirkan seni, jadi bahasa. Ya, sama ada macam Datuk Seri Zaini Ujang, dia suka menulis sajak, pantun dan sebagainya. Jadi sajak-sajak itu adalah satu kebudayaan. Di antara aspek-aspek kebudayaan lain adalah pakaian, makanan, minuman dan sebagainya. Sebab itu dalam kajian-kajian arkeologi sekarang ni, dia menggali tempat-tempat, dia akan tengok apakah bahan-bahan yang ditinggalkan. Artifak. Kalau artifak itu berbentuk
belanga dan sebagainya, dia boleh fikirkan apakah kegunaannya dan sebagainya. Dan akhir sekali saya buat penutup, dan penutupnya dalam buku ini, apa yang saya tekankan, apakah tujuan bertamadun? Atau mesti ada tujuan, betul tak? Macam, what is the purpose of a civil state? Kenapa kita mesti ada masyarakat sivil? Jadi, saya akhiri ini dengan memberikan satu yang disebut dalam misi para anbiya dan mursalin yang orang lupa. Bahawa dalam melaksanakan risalah yang dibawa oleh para anbiya itu, tujuan utamanya adalah untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Kalau kita lihat tamadun-tamadun sebelum Islam, betul ahli fikir Yunani macam Aristotle ada bercakap tentang happiness, apa yang dikatakan eudaimonia, dalam eudaimonia ethics dan juga Nicomachean ethics. Tujuannya adalah untuk kebahagiaan. Tapi kebahagiaan yang dipelopori oleh Aristotle lebih berkait dengan apa yang dikatakan sifat-sifat mahmudah. Tapi tidak berlaku. Kerana apa yang dikatakan sebagai sifat-sifat yang terpuji, sifat-sifat mahmudah atau fadail. Apa itu? 4 yang utama dalam pemikiran Yunani Barat dan sampai sekarang pun dipeloporinya juga. Adalah dia yang dikatakan wisdom, temperance. Ifah is temperance. Wisdom, temperance, courage and justice. 4 ini. Jadi kebahagiaan melibatkan bagi Aristotle adalah hidup yang berdasarkan kepada menghayati 4 cardinal virtues ini. Ya. Tapi kalau kita lihat dalam kebahagiaan apa yang dikatakan dalam tamadun Islam, kebahagiaan kita adalah menepati tuntutan din. Menepati tuntutan din. Dan dalam menepati tuntutan din itu, tuntutan agama itu, ada antaranya menghayati, menghidupi sifat-sifat yang 4 ini. Sebab itu kita tidak bercanggah dengan apa yang dikatakan sifat-sifat mahmudah ataupun the cardinal virtues ini. Ya, tuntutan din tu maknanya mesti yang halal lah tu. Tuntutan din mesti yang halal. Ini masalah Datuk Seri. Kerana bila Datuk Seri sebut yang halal, itu biasanya jatuh dalam pertimbangan fikih. Kalau halal dalam bentuk muamalat, yes, betul. Kerana ada dalam perniagaan mesti antara dim bainana wa bainakum, ya, kena ada persetujuan antara kita dan sebagainya. Itu yang dikatakan rubrik halal. Tapi ada benda yang tidak masuk dalam kategori halal secara jelas. Contoh, pemikiran. Kalau kita kata berbincang tentang benda-benda syirik itu haram, adakah ia haram untuk kita bincangkan? Adakah dia haram untuk kita kenal? Kerana ulama kita berpesan untuk mengenal iman, kena kenal kufur. Kan? Sebab itu ada benda yang haram ini kita kena tahu. Jangan kita tak tahu, tapi jangan kita amalkan. Tapi tak jatuh dalam hal haram, fikih macam itu. Nampak tak? Sebab itu katakan saudara Mak Zain kita penjual buku. Dia jual buku Bhagavad Gita. Jangan kata dia ni jual buku haram. Tak boleh lah kan dalam perkembangan ilmu. Sebab itu ulama kita dulu dia mendalami juga buku-buku ini. Contoh Al-Biruni, apabila dia Al-Biruni abad ke-11, dia mengikut salah seorang sultan pada masa itu, Mahmud Ghazna kalau tak silap, untuk membuka India, membuat Futuh Al-Buldan. Bila dia sampai ke India, dia sanggup belajar bahasa Sanskrit dengan seorang Sami. Dan hasil bukunya kitab Ma'ara al-Hind yang dia melihat dan membezakan pemikiran tentang faham Tuhan yang dipegang oleh Yunani, Pantajali, Mahabharata dan sebagainya, dan juga tasawuf. Jadi kita kena pastikan apa yang kita maksud halal dan haram. Biasanya halal haram ini lebih kepada muamalat. Tapi dalam bentuk pemikiran, alhamdulillah. Sebab itu saya fikir ulama-ulama besar kita seperti Ibn Rushd, sungguh pun beliau seorang qadi dalam mahkamah
tapi beliau menulis syarahan pada kitab-kitab Aristotle. Dan beliau memberi penerangan tentang bab-bab metafizik, apa yang dikata ma ba'da tabi'ah, yang kononnya dikatakan melangkaui perbincangan Aristotle tentang ketuhanan. Dia boleh tulis syarah. Adakah itu membatalkan iman dia? Tidak. Begitu juga dengan Al-Biruni. Itu yang saya sebut dulu. Ulama kita, mereka sudah diasaskan dengan ilmu-ilmu asas yang tuntas. Maknanya Quran hafal, hadis hafal, ilmu alat, lughah dan sebagainya dah hafal, tafsir dan syarah hadis dah hafal. Tak ada masalah, you can fly anywhere you like. Kan? Kerana kita akan berpijak balik kepada asas-asas kita. Jadi itulah apa yang saya tekankan dalam kandungan buku ini. Yang saya nak tekankan juga hari ini adalah tentang ilmu, Datuk Seri. Kerana sebagaimana yang kita sebut, ini kita akan lihat nanti dalam bab muka surat 138 tak silap saya. Ya. Makna ilmu yang ditulis oleh Tan Sri Profesor Syed Naqib Alatas. Saya akan jelaskan. Kerana tamadun sebagaimana saya sebut tadi, bergantung kepada bahasa, dan bagaimana kita lihat tamadun ini, dia dikembangkan dan diperkukuhkan dengan keutuhan ilmu. Ya. Tapi apakah ilmu yang berlaku? Bagaimana perpindahan ilmu pada satu tempat yang lain? Dan ini sangat menarik. Buku baru Tan Sri Profesor Alatas ini agak menarik. Dia bercakap tentang ciptaan Nabi Adam. Dan dalam buku ini juga saya sebut, Allah SWT sebut wa'allama Adamal asma'a kullaha. Itulah permulaan ilmu sebenarnya. Dan ini seronok kerana satu benda yang baru Datuk Seri tentang ilmu dan alama. Dalam surah Rahman, kalau nanti dibaca dalam buku Tan Sri Profesor Alatas yang baru pun akan dapat penjelasan itu. Ya. Surah Ar-Rahman, Allah SWT sebut Ar-Rahman saja. Dia start Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Ayat yang kedua, Allamal Quran. Ayat yang ketiga, Khalaqal insan. Nah, ini agak menarik. Kenapa diciptakan insan selepas dia ajar Quran? Ini ada dalam buku ini. Saya bagi trailer dululah, macam nak tengok cerita Oppenheimer ni. Dan dia sebut Ar-Rahman saja. Di sinilah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita perlu kepada tafsir sufi. Dan saya ada tulis sikit tentang ini dalam buku saya yang akan datang yang bertajuk Prologue to Alatas's Commentary on the Hujjatus Siddiq. Apabila sebelum surah Ar-Rahman, surah Al-Qamar, dan diakhiri ayat-ayat Al-Qamar itu tentang Allah SWT menyebut inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Ini permulaan ciptaan khalaqa itu yang disebut oleh Profesor Alatas. So kena faham dulu makna yang disebut oleh Profesor Alatas. Diciptakan kita itu kulla syai'in biqadar, dengan kadar-kadar tertentu. Di sinilah penetapan kadar-kadar ini dia akan jadi qada dan qadar later on, ya. Apabila kita jadi zahir. Peringkat itu inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin, peringkat itu disebut dalam buku yang disebut oleh Profesor Alatas adalah peringkat haqa'iq. Haqa'iq. Dan dia bukan di peringkat roh dan sebagainya, tidak. Ya. Sebab itu, di peringkat haqa'iq itulah apabila covenants fulfill. Pertama sekali, Prof. Alatas di situ menyebut tentang akad alastu bi rabbikum. Betul tak? Di situlah. Sebab itu dia kata Ar-Rahman. Kerana dalam kita bentuk haqa'iq itu, kita nak dihidupkan, bukan hidupkan dengan nyawa, tapi sebelum berlaku proses the first covenant, alastu bi rabbikum, dikatakan ditiupkan pada kita nafsur Rahman, nafas Rahman, the breath of the merciful. Itulah sebab itu disebut Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman. Sebab itu selepas pada ayat sebelum itu, Al-Qamar dia kata,
inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin wa ma amra illa wahidatun kalamhim bil basar. Yang dikatakan kalamhim bil basar itu telah nafasur rahman, dan saya sebut dalam buku saya yang terbaru, itulah aspirated by the breath of the merciful. Kita diberikan apa macam satu hembusan, kalau dalam bahasa sekarang nyawa. Yang nyawa itu disebut rahman. Dalam Al-Quran tak boleh disebut nafas rahman, pasal dia akan jadi isu. Tapi Allah SWT sebut dengan sifat dia, Ar-Rahman. Dengan sifat Ar-Rahman dialah dijadikan insan, khalaqal insan. Tapi sebelum itu allamal Quran. Kerana Quran itu diberikan pada Rasulullah, yang membezakan rasul-rasul dengan ciptaannya yang lain. Sebab itu Prof. Alatas menyebut dalam kitab dia yang baru ini, dan pernah disebut banyak kali juga, kenapa kita jawab alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Kita dijawab dengan plural, jamak, kerana kita sudah tahu perbezaan antara kita. Dan perbezaan antara kita yang utama adalah ilmu, dan ilmu yang paling utama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah kamil, syamil, dan telah diberikan pada Rasulullah seawalnya. Sebab itu dia kata dalam tulisan Prof. Alatas dalam komentari Hujatus Siddiq, dia sebut tentang yang disebut dalam bahasa Arab, kuntu nabiyan wa adama bainal ma' wa tin. Aku dah jadi nabi, sedangkan Nabi Adam antara air dan tanah lempung. So Nabi dah tahu. Ini sifat-sifat haqa'iq yang kita tidak sadar, dan ini ulama-ulama kita dah bincangkan lama benda ini, ya. Jadi sebab itu allamal Quran, lepas itu khalaqal insan. Lepas khalaqal insan, allamahul bayan. Barulah kita lebih cerita tentang bayan. Bayan ni exposition. Maknanya boleh memperjelaskan lagi, memperincikan lagi. Di sinilah peri pentingnya bahasa. Sebab itulah bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran yang wa inna lahu lahafizun. Kita akan jaga keutuhannya. Quran ini tidak dimansuhkan lagi ataupun dihapuskan dia punya inti dan kecuali beberapa ayat sahaja. Dia tidak dimansuhkan lagi. Dia sudah dikekalkan keampuhannya. Ini penting yang kita tahu. Sebab itulah bahasa ni penting. Yang itu saya nak tekankan. Kerana asas sesuatu tamadun adalah juga bahasa. Asas mana-mana tamadun. Greek, Yunani dan Romawi, dia dui bahasa kerana sebenarnya Greek ni bukan kuat sangat. Yang kuatnya orang yang memperkayakan tamadun Greek. Macam isteri saya on the way here tadi, dia cerita, dia kata dia baca buku tentang Herodotus. Herodotus sebelum Alexander lagi sudah mengembara, sudah sampai ke India. Kita ingat Herodotus ni ahli sejarah Yunani. Tapi menurut buku itu diceritakan Herodotus ni asal dia daripada Anatolia, orang Turki. Begitu juga Alexander the Great. Alexander the Great bukan Greek. Dia asal daripada Macedonia. Greek is across the street, across the strait, you know. Cerita Helen of Troy dan sebagainya kan. Itu. Jadi kita kena lihat peri pentingnya benda ini. Dan sebab itulah kalau kita lihat pergerakan tamadun sebenarnya dia bukan sangat pergerakan dengan perdagangan. Perdagangan itu yang berlaku sebelum itu. The earlier civilization, dia punya raiding ataupun going untuk menakluk suatu tempat kerana economics. Sebab itu yang berlaku dengan Roman Empire. Dia kata every road leads to Rome, kerana setiap jalan tu akan membawa cukai balik ke bandar ke Rome. Dan ini berlaku sampai dah zaman kolonial. Sebab itu kekayaan di tanah Melayu ni bawa balik ke Britain. Kekayaan di Indonesia bawa balik ke Belanda, kan? Tamadun Islam tidak melakukan sedemikian. Tamadun Islam tidak memaksakan bahasa. Nampak tak? Dia melahirkan bahasa-bahasa di tempat yang dia kononnya jajah. Tapi sebenarnya sebab itu dalam kitab-kitab ulama dia tak kata kitab Saitarah. Dia kata kitab Futuh. Dia membuka, maknanya memberi kebebasan. Futuh Al-Buldan. Jadi dia datang ke alam Melayu, bahasa Melayu, Jawi.
Dia tak wajibkan bahasa Arab. Bahasa Arab jadi bahasa ibunda. Dia pergi ke Ottoman, Uthmaniyah, bahasa Uthmaniyah. Tapi ilmuwan dia bercakap dalam bahasa Arab. Ya. Begitulah juga antara sebabnya kenapa kita ni masih lagi menjadi waris kepada ilmu daripada Yunani Barat. Dan Barat kata kita, the origin of philosophy is Greek. Betul tak? The origin of democracy is Greek. Everything Greek. Kerana bahasa cuneiform, Nabi Ibrahim, Nabi Yunus, Nabi Nuh tak dapat dibaca oleh kita, ramai kita. Sebab itu, it is appropriated by the Greek. Tapi kalau kita lihat balik, Mesir tu, Alexander the Great, di situlah puncaknya. Dan kita lupa. Jadi perpindahan bahasa memberikan peranan yang penting untuk memajukan sesuatu ilmu. Dan ini satu benda yang penting. Dan sebagaimana saya sebut tadi, kalau kita lihat pada buku ini, muka surat 138, ini satu benda yang barulah bagi saya. Menurut Profesor Latas, diri rohani, the spiritual soul, pasal kita kadang-kadang lupa. Dalam kita dah tengok, kononnya akal kita yang pandai. Tapi akal kita ni kadang-kadang kita ada masalah. Hati letak mana? Kalbu letak di mana? Letak kepala lutut. Masalah. Akal, kalbu, apa lagi? Roh dengan nafsu. Nafsu biasanya kita tahu makan dengan nafsu apa, yang benda lain lah kan. Itu nafsu. Kita tak sebut nafsu nak baca buku. Dan roh kita tak tahu kat mana. Roh macam dia ni inert, tak ada kesan. Sebab itu Prof. Latas ini menulis diri rohani. Diri kita tu asal dia rohani, roh. Dengan kekuatan akal dan kalbu. Jadi rohani kita ada kekuatan, the power of the intellect and the power of the heart. Kita sekarang ni tak kenal benda tu. Kita ingat kita ni digerakkan oleh the mind, intellect saja. Jadi the power of the heart langsung kita lupa. Tapi dalam Al-Quran disebut wa nazzalahu ala qalbika. Allah SWT sebut tentang turunnya wahyu itu kepada kalbu Rasulullah. Kalbu ni apa? Kalau ikut cerita-cerita Hindustan, kalbu je lah. Emotional. That's what is not it. Nampak tak? Berbeza langsung. Jadi kalbu ni memain peranan yang penting. Sebab itu Prof. Latas dalam buku ini, Islam Covenant, dia ceritakan balik. Ya? Dan buku-buku dia yang lain juga. Peranan akal di mana? Sebab itu dia kata, akal ini pada satu peringkat, dia menjadi bidan kepada amalan kalbu yang lebih tinggi. Masalah kita dah terlalu sekular. Amalan kalbu ni kita ingat benda-benda yang tasawuf itu je kan. Tidak betul. Sebab itu saya cuba tulis dalam buku Al-Atas Psikologi dan Profesor Latas telah tulis, tapi orang tak nampak. There are higher parts of our thinking that is not the function of the intellect. Intellect yang paling bawah sekali adalah yang dikatakan intellect yang rasional, ratiocination, yang berfikir sebab musabab. Tapi intellect yang lebih tinggi adalah apabila wahyu, makna, asrar, hidayah. Hidayah adalah satu ilmu sebenarnya. Tapi dia bukan ilmu yang boleh diakalkan. Nampak tak? Tiba-tiba hati dia terbuka. Kita kata hati terbuka. Kita tak kata, hari ni akal aku celik. Because akal is the lower part, dia ibarat nafsu dengan badan. Wa idza subhi wa subhi idza tanaffas. Subuh itu apabila cahaya tu dia slowly macam bernafas masuk, kemudian tiba terang. Itulah, it is undetectable. Nafsu kita dengan badan kita. Sebab itu akal juga undetectable cara dia function. Yang saintis dapat detect sekarang ni dia panggil brain function, betul tak? Sleep analysis dan sebagainya kan, brain function. It's still working while you sleep. Kalau your brain dead, habis, you're dead. Dulu your heart stop, betul tak? Sekarang ni it's your brain dead. Tapi Allah SWT buat
The intellect is working. Kenapa the intellect is still working? Kerana asas dia tu masih lagi hidup. Asas dia tu apa? Itulah asas dia roh. The intellect is only a power. Itu yang peralatan disebut. Kekuatan akal dan kalbu. Kekuatan kalbu itu kita tak harness lagi. Kita tak garap dengan betul. Dapat menerima, menyimpan, mengekalkan dalam ingatan dan menyemak dan menyusun ilmu mengikut taraf penilaiannya. Bersesuaian dan bertepatan dengan kegunaannya. Sebab itu berkenaan dengan hal Quran, hal-hal yang dikatakan keagamaan, kita tak akalkan sangat. Kita tak tanya kenapa berwuduk. Tak ada cerita Tok Sri. Betul tak? Tapi dengan akal kita berfikir, air mesti air yang taharah. Jadi Kementerian Sains dan Alam Sekitar kena buat air yang bersih. Nampak tak? Kementerian lalu lah. Kementerian lalu. Jadi kita kena guna akal macam itu. Dengan itu, ilmu tidak dapat ditakrifkan secara haddi. Dia tidak boleh dilimitkan. Iaitu membatasi takrifnya. Justru ilmu adalah satu sifat utama pada diri dan tera'la dalam derajat. Dia paling tinggi dalam sifat A'la manusia. tu tinggi ya, tertinggi. Tera'la, ya. Bahkan ilmulah penyempurnaan ilmulah penyempurna keinsanan diri. Kenapa ilmu menjadi pelengkap dan mengkamilkan diri? This is very interesting. Dalam satu hadis yang disebut dan saya kaitkan, saya sebut hadis ini dalam syarah saya pada buku Pravalatas Makna Kebahagiaan. Ada satu hadis, awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama adalah mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan itulah masa berlaku alastu bi rabbikum. Qalu bala syahirna. Itulah episod pertama kita kenal Allah SWT. Dan itu berlaku pada peringkat hakikat. Dan kita kenal sekenal-kenalnya. Tapi dalam buku ini juga Prof. Atas menyebut ayat seterusnya. Asa an tansa. Kamu akan lupa bab ini. Sebab itu lepas kita lahir zahir, lupa bab itu. Kita memang lupa betul. Sebagaimana saya bagi perumpamaan, kita lupa sakitnya kita dilahirkan melalui rahim ibu kita. No one ever remembers how painful it is. Betul tak? Kita don't remember. Cesarean. Kena maybe. Tapi nampak tak? Maknanya ada berlaku dalam hal-hal hakikat kewujudan kita ni. Benda yang betul-betul berlaku but we cannot remember. It's not amnesia. But it is a reality. Dan Allah Ta'ala ingatkan kita, ya kamu telah ucapkan bala syahidna, tapi kamu akan lupa pada satu masa nanti. We completely forgotten. As if it never happened. Sebab tu sekarang ni berlaku di negara barat, I didn't choose you to give me birth, to birth me. I want to sue you. Macam-macam. Dan dikatakan penyempurnaan kerana sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kejadian alam, kejadian diri kita, Allah SWT akan nampakkan ayat-ayat dia supaya kita kenal akan dia, dan akhirnya kita akan menyebut bahawa annahul haq, sesungguhnya dialah kebenaran sebenar-benarnya. Jadi itu dia kesempurnaan. Sebab itu manusia ni, kalau Prof Alatas ditulis ini nombor 20, ilmu telah menjadi hasrat dan kehendak diri. It is an innate drive dalam diri kita nak cari ilmu. Sebab tu kita kat sini nak cari ilmu, betul tak? There is a certain thirst, there is a certain hunger. Tak habis. Sebab tu orang Terengganu Kelantan kata ngaji tak habis, betul tak? Ngaji tak habis. Bukan makna kita bodoh semua, tidak. No, because it is an innate. Aristotle tulis dalam buku dia, The Politics, interestingly, buku dia Politics. All souls desires to know. Dia pun dapatkan kesimpulan yang sama. All souls desire to know. Ilmu menjadi hasrat dan kehendak diri. Tapi apa sebelum itu? Profesor Atas dia aturkan benda ni sebenarnya kalau kita tak nampak, dia menurut urutan kepentingan. Ini yang penting. Profesor Atas ni orang yang agak rapi. Yang pertama dia kata ilmu adalah gerak daya, memperoleh pengetahuan dan merujuk kepada suatu sifat yang berada pada sesuatu, iaitu insanlah yang hidup, yang membolehkan diri itu mengetahui dan mengetahui yang diketahui.
Ya, saya tak tahu apa tentang fizik, saya belajar fizik. Saya tahu fizik, saya tahu diri saya dengan fizik. Dan saya tahu benda-benda lain dengan konteks fizik. Itu je. Ya? Itu dah. Yang pertama. It is a process of learning. Ilmu juga pengenalan terhadap yang dikenali sebagaimana adanya idea. Sebab itu Prof. bezakan. Ilmu itu ilmu pengetahuan dengan ilmu pengenalan. Dengan apa saudara Mak Zain, Datuk Raja, saya tak boleh ukur dia. Datuk Sri Zaini dia 6 kaki. It makes no sense. Itu ilmu pengetahuan. Ilmu pengenalan ni, dia ni orangnya manis, berbudi bahasa, murah hati. Itu tak boleh ukur tu. Murah hati seseorang dengan orang yang lain tak boleh diukur dan tak boleh dibeza-bezakan. Dia ada kualiti dia yang tersendiri. Kalau pengetahuan ni satu benda yang empirical. Ilmu pengetahuan dan ilmu Pengenalan. Atau ilmu pengetahuan dengan Ada pengetahuan. Tak. Tahu. Tak Ilmu boleh. pecah dua. Ayat ilmu pengetahuan tak boleh. Boleh. Bermakna merujuk pada ilmu yang berdasarkan pada aspek-aspek empirical saja. Dia ada seorang kata pengetahuan saya tentang hal ini. Pengetahuan itu general, maknanya my knowledge in general. Okey. Tapi Mesti kena letak perkataan ilmu juga. mesti sepatutnya ilmu, sepatutnya. Ya. Tu tak boleh lah pengetahuan. Sebab itu contoh dalam bidang kehakiman, dia bukan pengetahuan, dia lebih pada pengenalan. You look at the evidence dan sebagainya, you must derive a conclusion. Itu. To come to a conclusion, itu yang penting. Dan di situlah yang dikatakan logik itu penting. Logik ini pada ilmu bahasa. Sebab itu ulama-ulama kita tekankan tentang grammar, nahu dan logik dan sebagainya. Yang ketiga, sesuatu yang meyakinkan dan memahamkan dengan nyata, itu ilmu. Kalau dia tidak meyakinkan lagi, itu syak, sangka, keraguan. Dia bukan ilmu. Dan keraguan bukan membawa pada ilmu. Keraguan membawa pada ragu. Ya. Bertanya tentang sesuatu bukan bermakna kita ragu. Hasrat kita nak tahu lebih. Jadi contoh kalau kita dah tahu benda tu hitam, tapi asal hitam tu dekat mana? Kemudian there are shades of, itu bukan keraguan, itu mendalami sesuatu lagi. Ya. Sebab itu ilmu ni penting. Dia pelengkap pada kita. Jangan pula kita kata, kita dah kahwin 30 tahun, saya tak tahulah pasal saya tak tahu roh you macam mana. Payah. Sebab itu kita kena bergantung pada ilmu pengenalan Datuk Sri. Kita kenal dia. Kalau kita main pengetahuan, itu yang kadang-kadang saya rasa di barat agak sulit jadi hubungan manusia kerana dia nak tahu. Dia dah hilang sifat kenal. Kenal dia tu dia nak kecilkan jadi tahu. How do I know you are this? How do I know? Jadi how much can you? Tak boleh. Kita sebab itu dalam kita nak berkeluarga, kita tengok sifat-sifat orang itu. Itu pengenalan. Ilmu adalah gerak daya memperoleh dan menghasilkan sesuatu menerusi tilikan akal. Ini ratiocination ataupun berfikiran. Tilikan yang memandang hakikat sesuatu seperti adanya. You must get to the very bottom of it. What is the very essence of it? Ilmu perolehan kalbu. This is the acquirement of the heart, yang menggambarkan hakikatnya dengan secara tepat dan jernih, baik pun hakikat itu hakikat zahir di alam syahadah maupun yang batin di alam ghaib. Ini satu benda yang agak penting. Kerana kalau yang kita faham tentang ilmu sekarang ini, kalau sebut ghaib aja, ini alam mistik. Susah. Sedangkan Rasulullah SAW membawa dan para anbiya membawa cerita ataupun ilmu tentang alam ghaib. Dan ini yang saya nak tekankan juga Datuk Sri. Very interesting. Kalau kita tengok sekarang ini how skewed ataupun sudah meleret kita punya pandangan tentang tamadun, kita dikaitkan tamadun dengan pemikir-pemikir besar, saintis, teknologis, teknokrat, Nabi tak bawa apa. Cerita Nabi yang tahu tentang buat kapal diketepikan. Cerita Nabi Daud yang pandai buat dengan besi diketepikan. Jadi cerita dia bawa benda cerita-cerita yang alam gaib yang tak ada. No. Kita kena, Nabi Muhammad SAW dia
tokoh korporat yang besar. Sebab itu apa saudara Jamaluddin Yaakob pernah bertanya dengan saya. Dia kata, Zaini, macam mana Nabi ni dia nak tahu tentang kekorporatan Nabi Muhammad SAW. Saya kata ginilah, cuba fikirkan. Satu kafilah yang bergerak daripada Mekah ke Syam, kadang-kadang 1,000 ekor unta. 1 ekor unta boleh bawa berapa kilogram barang. 1 kilogram dia bawa tu, you tukar jadi dinar ataupun dirham. You tengok berapa million dia berniaga. Bukan puluh ribu. Sebab itu dia pergi berniaga berbulan-bulan, rihlata syita wa saif. It takes a great mind of corporate punya thinking. Sebab itu kita kena faham, kita lupa bab itu. Mungkin tak banyak hadis yang cerita pasal benda tu. Oh no, sebenarnya banyak Datuk Seri, tapi ataupun ini berlaku kerana contoh dalam hal-hal muamalat, dia tukar kepada bentuk perniagaan. Dia tak tengok daripada segi konsep yang saya sebut tadi, kekorporatan. Macam Dr. Hilmi, dia punya tesis berkenaan dengan mana anak Saidina Omar, kan Hilmi, diberi, kalau dia boleh ceritalah. Boleh cerita sikit? Ini penting. Dia berkaitan dengan konsep mudarabah dan profit sharing. Anak Saidina Omar ni, dua orang ni saya rasa Abdullah dan Muhammad, dia diberi amanah untuk membawa satu modal tu daripada Baitul Mal. Daripada bentuk Baitul Mal. Jadi modal tu sebenarnya atas kontrak mudarabah, maksudnya dia sebagai pengusaha dan capital tu pada Baitul Mal lah. Jadi kat situ bila berlaku jual beli tu, dia dapat untung, dan dia tanya pada Saidina Umar, adakah dia boleh dapat untung tu juga? Jadi Saidina Umar kata dia dibenarkan. Kat situ peranan corporation lah, dalam bentuk yang klasik lah, antara dua pihak ni dengan Baitul Mal tu lah. Saya ingat tu dah berlaku, cumanya dia punya penjelmaan yang lebih moden pada hari ini tu telah menjadi satu self-subsistent existence yang terlalu powerful, yang mana corporate tu dia boleh saman orang, saman company, boleh jadi kaya. Sekarang ni JLC yang corporate tu lebih kaya daripada negara Islam yang miskin. So dia punya itulah. Ya, dari segi corporation tu kooperasi ataupun corporation? Corporation. Corporation. Sebab saya tengok lawan kepada corporation ni, kalaulah di luar negeri, bukan hanya individual entrepreneur. Kalau kita tengok kat Switzerland, dekat Denmark, dekat Sweden, dia banyak koperasi. Kebanyakan yang saya tengok kat Geneva baru ni, apartment tu owns by corporation. Ya, jadi dia orang negeri socialism ni kan, dia tak nak individu yang miliki itu. Di koperasi dia sangat besar. Di Denmark contohnya, hampir semua asrama, laboratori, bangunan-bangunan universiti tu dibina oleh koperasi. Ya, bukannya dibina oleh kerajaan, koperasi yang buat. Dan koperasi sewa kepada universiti. Bukan endowment. Bukan. Dia konsep dia lain. Endowment ni, itu saya fikir dari segi bila kita tengok dari segi, Dr. Helmi sebut tadi, saya tengok ada mungkin dalam sejarah Islam tu sendiri, kita tengok peranan orang yang letak duit. They are not shareholders, they are venture capitalist dan sebagainya. Dan ini mungkin sekarang ni apabila kita sebut apa-apa, kita mengalur-alurkan kedatangan pelabur. Dekat Sweden tak ada apa-apa hal, okey, kita buat koperasi. Kita buat koperasi, koperasi bangi gitu. Okey, seorang letak 10,000. That is how they start buat sesuatu. Bukannya kita cari pelabur asing, ini beri. Itu sebab mata wang dia orang kuat. Mata dia orang kuat, dan dia orang keuntungan kepada kita. Stay, dan kebetulan kita tak manipulate lah. Kita kalaulah harga tinggi sangat, tinggi sangat harga ni, apa semua kita nak sewa kan. Sebahagian besar orang Jerman tidak ada rumah. 80% orang Jerman menyewa rumah. Dan sebahagian besar pada rumah yang disewa itulah daripada koperasi. Bukannya daripada
individu, syarikat-syarikat besar dan sebagainya. Sebab tu baru ni kawan-kawan saya dari Jerman tanya kenapa orang Malaysia sibuk-sibuk nak buat rumah, kan buatlah koperasi. Siapa nak tinggal kat kawasan tu, okay, kita raise fund. Bila kita ada duit, katalah kita nak 100 juta, kita raise 10 juta, lepas ini 90 juta lagi tu kita pinjam bank untuk kita. Kemudian tu tak adalah orang yang untung sampai 30%, 40%. Kita sesama kita je lah. Masalah kita berhenti peringkat kutu. Main kutu je Dr. Sri. Kutu tu harus dikopratkan. Dalam bahasa fiqh pemodal ni dikali sebagai Rabbul Mal, capital provider. Dia panggil apa? Rabbul Mal, Rabbul Mal. Capital provider lah. Capital provider. Jadi it could be capital provider tu by the people who needs the service themselves. Yang disebut oleh Dr. Hilmi itu betul, dan Datuk Sri juga sebut tentang apa perlunya kapitalis. Itu yang apa Profesor Murad Cisacha semasa dia di Istad dulu, dia tulis tentang business partnership in Islam dan melihat model bagaimana benda itu dilahirkan di Melaka sebelum Portugis. Dikatakan bahawa Portugis bila dia datang ke sini, dia lihat bagaimana orang Islam mengamalkan apa yang dikatakan sekarang ini sebagai venture capitalist. Kita ada Rabbul Mal yang Dr. Hilmi sebut, orang yang mempunyai modal tapi dia tidak ada usaha. So dia beri, itu yang membolehkan perdagangan dan lahirnya sistem menulis cek supaya benda ini boleh diperdagangkan. Dia bagi modal pada ni, kamu belayar, bawa balik dan keuntungan. Itu memang dah ada dulu. Cuma ini satu idea yang bagus supaya kita laburkan duit itu dalam bentuk koperasi kita. Ya. Tak tahu kalau undang-undang boleh. Lagi kita bagus macam tu. Boleh. Kita ada kementerian jaga koperasi pun. Cuma di Malaysia ni bila kata-kata koperasi tu orang nak buat beras, orang nak buat ni low end punya dia koperasi. Lepas kita buat tu, kita lantik professional managers, baru dia manage. Ini kalau lah chairman dia and ada koperasi member sengit berjalan, orang pencen tak adalah. Dia kena. Tapi orang yang masuk koperasi itu tax deductible lah. Tak adalah, dia sebagai pelabur lah. Macam kita lah sekarang. Kita masuk bank rakyat kan. Gitu. Koperasi, bank rakyat is a koperasi. Oh, patut it's making a lot. Ya. Bank corporation bank. So saya fikir kita kena tengok balik lah. Bila membangunkan ini, saya tak fikir hanya dengan endowment saja. Bila kita tengok banyak negara Islam boleh buat besar-besar, dan tak fikir duit zakat tu cukup untuk banner semua benda-benda yang besar-besar ni. Dia mesti ada kaedah lain selain daripada individu yang sedekah, endowment, kerajaan, dan ada sistem lain. Sistem lain tu apa? Dan saya fikir kalau contoh dulu kan cerita tentang kabilah daripada Mekah pergi ke Syam, 1,000. Mungkin Siti Khatijah ketika tu, wallahualam kita tak tahu, kena carilah. Dia berniaga 50% saja. Yang 50% lagi tu orang yang put in money untuk menjayakan. Ya, betul. Ada koperasi lah jadinya. Ya, betul. Ya. Tak adalah, sorry. Okay, tapi ini penting kerana ini saya teringat masa saya belajar bahasa Farsi dulu, kita baca Ottoman documents. Antara Ottoman document itu adalah satu dokumen yang menyenaraikan sumbangan-sumbangan masyarakat setempat untuk perkembangan dan pertumbuhan dan pendidikan di satu madrasah. Hatta gaji kepada alim ulama yang mengajar, dan makan minum madrasah itu berapa banyak makanan diberi setiap hari. Didokumentkan itu. Jadi tak bergantung pada kerajaan. Apakah daya tarikan bagi yang memberi itu sedekah jariah. Bermaknanya they invest in local talent, Datuk Sri. Kita tak nampak bab tu. Nampak tak? They invest in local talent. Dan faham zakat, sedekah, wakaf ni. Dia hidup pasal itulah amalan kalbu, amalan yang kita faham, yang membentuk tamadun. Nampak tak? Dia sedar pentingnya ilmu, jadi dia memberi. Sekarang ni nak beri pada pondok, ya Rabbi. Sampai pondok roboh. Pasal kita tak nampak juga di mana investment of the talent tu pergi. Tidak ada network yang kita buat. Sebenarnya dulu dia ada network. Dia ada network. Sebab itu kita dengar contoh Syafi'i kan, dia pergi belajar dengan Maliki, pergi belajar dengan ini. Dia referral dengan tok guru. Dia ada surat ijazah dan sebagainya.
Jadi benda itu tidak timbul sekarang ini. Contoh sistem pondok di Malaysia. Dia tidak sain tunjuk menunjuk dan tambah menambah. Dia ni pondok sini. Ni pondok sini. Dia tidak kalau tahu ilmu lebih pergi pondok ke Kedah. Ilmu lebih tinggi pergi pondok ke sini. Nampak tak? Tak ada jaringan network itu. Sebenarnya dulu berlaku. Dan di situ yang menyebabkan orang berani menyumbang. Dan yang Datuk Sri sebut tentang venture capitalist itu penting. Sila baca balik buku Business Partnership yang ditulis oleh Murad Chizakcha yang diterbitkan oleh Zain, ingat Zain? Braille. Oh, mahal. Braille. RM500-600. Cerita sikit, Braille ni adalah penerbit buku yang paling mahal lah saya fikir. Yang ni pun mahal juga ni. Sebab dia punya kulit dia mahal. Tapi salah satu kekuatan Braille, dia terbitkan tesis-tesis PhD. Dan di sini satu kelemahan kita. Kita tak cari tesis-tesis yang terbaik untuk diterbitkan. Ini dilakukan mungkin di Kasih sekarang ini, ya. Tapi nak dapat biaya tu pun ya Rabbi. Belajar Datuk Najari Mas, dia membantu dulu, banyak membantu. Tapi sekarang ini nampak tesis kita banyak tersimpan dalam kutub khanah kerana tak ada orang yang nak menyumbang. Tapi Braille dia cari dalam bidang-bidang yang tertentu. Itu yang patut kita kembangkan, ya, supaya benda ini dihidupkan lagi. Ya. Saya tahu pernah pergi ke pejabat Braille di Holland tu. Dia pernah tengok. Dan ini ada cerita. Jadi ilmu penetapan diri dan kalbu tentang kebenaran sesuatu. Sewaktu syak dan ragu-ragu timbul mengenainya. So bila kita syak, kita ada ragu, tapi ilmu datang dan memberi ketetapan kalbu. Itu. Yang ketetapan kalbu ni susah, Datuk Sri. Pasal ramai orang dia memang termakan syak. Antara yang kita boleh tengok lah, dan memang menjadi. Yang paling senang, orang ambil wuduk nak semayang. Banyak cerita orang syak, betul tak? Tak sah. Itu syak. Cuba, itu baru bab yang zahir. Tapi syak tentang benda-benda lain ni, itu yang dikatakan Profesor Al-Atas dalam buku dia Makna Kebahagiaan. Salah satu benda yang menyeksa jiwa, yang syakawah, adalah donk. Donk ini kesempitan. Kesempitan bukan kesempitan tak ada duit. Pasal Rasulullah, Nabi, Anbiya, banyak kes tak ada duit. Tapi donk yang berbentuk pemikiran, sempit. You tak boleh keluar daripada cengkaman ni. Cengkaman syak dan dugaan. Ya Rabbi. Cuba kita berkahwin, kita syak dengan isteri kita, dengan suami kita setiap kali pergi kerja. Susah kan? Susah hidup. Sebab itu pertama kita sebut Allahumma aminna mimma nakhaf. Tsabbitna ala dini. Kita minta pasal kita ditetapkan tu, ya. Bukan tetap ke maknanya dia bahasa Terengganu kata kita dia jadi rapat jik. Dia tak gerak langsung. No, dia macam degil. Tapi dia macam Perawan sebutlah, mesti ada dynamic stabilism. Kita stabil, ada dugaan datang, stabil. Dia macam kita dalam perahu ataupun kapal atas lautan. Syok sikit kan. Jadi wet muntah. Tapi tetap. Ya. Kebanyakan ni kepada kalbu, ini bukan kepada hati, kepada akal. Yes, good question. Yeah. Why? Because you have the ruh. Outside the ruh, technically speaking lah, secara lakaran. Outside the ruh is kalbu. Outside the kalbu is akal. Outside the akal is nafsu. Outside the nafsu is the world, the physical world. Sebab itu kita berinteraksi dengan physical world dengan nafsu. Tapi bila kita nak tafsirkan sesuatu, kita guna intelek. Sebab tu kadang-kadang kalbu kita ni terbenam. Pasal kita duk sibuk dengan hawas, indera rasa. Sebenarnya kalau kita satisfy the need of the heart rather than the need of the mind. Mind tu macam mana? Intelek.
intellect juga. Yeah, So- it's another word for mensa. Kan? That's jadi mind. Yeah. Ya, maknanya kita satisfaction to the heart rather than to the mind. Yeah. Because this is why people are not happy. Because you satisfy the intellect, but they're not happy. Happiness is in the qalb. Itu yang sebut nanti, Profesor. Kebahagiaan itu mesti berlaku dengan keyakinan. Sebab itu tadi macam saya sebut, kalau kita ada syak dugaan isteri kita dan rumah tangga jadi tak bahagia. Kan? Sebab itu ketetapan kalbu ni penting. Sebab itu hikmah Allah SWT kata tasdik biqalbi. Itu iman. Iman. Dan ini Prof sebut tadi kan. Iman itu Di hati. adalah tasdiknya pada kalbu, bukan pada akal. Nampak tak? Oh, very powerful tau. Tasdik apa cakap Melayu? Tasdik itu membenarkan. Kita membenarkan dia dengan kalbu kita. Ikrar dengan lisan ni. Ikrar secara lisan. Pasal nak tahu apa dalam kalbu. Al-ikrar bil lisan, at-tasdik bil qalbi wal amal bi jawarih. Kita mesti beramal dengan organ-organ kita. Itu yang sedap tu. Betul Datuk Sri. Sebab itu kepercayaan teguh dan tiada berubah di dalam kalbu. Sebab itu kalau Datuk Sri pun seorang dalam water chemistry, you give your full heart. Betul tak? Not your intellect lagi dah. Ya. Itu yang dia kata is your Mimpi buang air pun. mimpi air. Belakang air. dalam konteks nafsul mutmainnah itu nafsul mutmainnah. Nafsu, kenapa nafsu? Perkataan nafsu. Macam saya sebut tadi, Zain, kita ada roh, kalbu, nafs, and then the world kan. Kalbu, intellect, akal, kemudian nafs. Mutmainnah itu adalah apabila, this is very interesting, dalam buku Al-Atas Psikologi. Nafsul la amaratu bisu, nafsu yang betul-betul main dengan dunia luar, dunia hawas. Nafsul mutmainnah, nafsu yang dia dikawal oleh kalbu terus. Dia bukan dikawal oleh akal. Because akal ini dia mentafsirkan apa yang nafsu dapat dengan dunia luar. Tapi nafsul mutmainnah tu dia terus pada kalbu. Sebab itu nafsul mutmainnah tu dia lebih kepada benda-benda yang disebut spiritual. Betul tak? So mengikut nafsu tu betul lah kalau nafsu mutmainnah. Memang. Kalau nafsu mutmainnah. Tapi nafsu mutmainnah dia bukan nafsu lagi. Dia sudah digerakkan oleh kalbu. Kalau yang amarah bisu. Amarah bisu itu apabila nafsu itu dia lebih kepada hawasul khamsah, kepada dunia. Dia berpegang pada dunia. Sebab itu dia cepat digerakkan oleh benda-benda yang berlaku pada peringkat hawas. Tapi waktu itu, kepemikiran itu, hati bermainkan peranan juga. Ya, tapi Bertemu hati main peranan, cuma dia dipedamkan. okey. Kalau hati kalah lah. Hati kalah. Betul. Sebab itu bila dah kamu ni memang tak berhati perut. Tak berhati itu hati kamu mati, perut tu tak ada rasa langsung. Tak ada timbang rasa. Timbang rasa. Lawamah. Amarah, lawamah, mutmainnah. Ya, lawamah tu dia antara kedua tu. Dia nak mengimbangkan antara mutmainnah dengan amaratu bisu. Dan ini penting kerana kita sebagai insan, kita kena hidup dalam dunia yang juga digerakkan oleh hawasul khamsah. Sebab itu kita kena ada nafsul lawamah. Kalau terlalu spiritual, itu bukan ajaran Nabi Muhammad SAW. Sebab tu dia kata, aku puasa tapi aku buka juga puasa. Kan? Aku berkahwin. Sebab this lawamah. Dan ini pentingnya kita kenal peranan-peranan nafsu ni. Ya? Tapi di situ dia digerakkan oleh ilmu. Itu yang Prof atas sebut. Dan yang menggerakkan ilmu itu, menggerakkan nafsu ini adalah akal. Dia antara kalbu dengan nafsu tadi itu akal. Itu yang menggerakkan lawamah tadi itu. Kalau nafsul mutmainnah tu terus dia tangkap terus dengan kalbu. Ya. Yeah. Good question. Alhamdulillah. Jadi ilmu itu gerak daya ke arah penjelasan, penetapan dan penentuan. Sebab itulah dalam satu hadis, sesiapa yang bergerak
dalam mencari ilmu, dan jika dia mati, dia ibarat mati syahid. Ya? Ilmu, pergerakan mencari itu. Sebab itu ulama kita dulu berjalan daripada satu tempat, kerana itu talabul ilm. Talabul ilm. Ya? Kalau Prof Wan dia tulis rihlah ilmiah. Nampak tak? Itu penting. Kita kena tekankan bab-bab itu. Sekarang ni kita tekan ngaji mana? Ngaji di London, ngaji di Oxford, ngaji, tapi tak ada aspek rihlah ilmiah, talabul ilm. Ya? Tapi kita kena hidupkan balik. Ilmu itu pengikraran tentang kebenaran. Ini mengisytiharkan, pengisytiharan sesuatu kebenaran. Sebab itu Rasulullah bila dia berdiri di kaki bukit, ana rasulun ilaikum. Itu pengikraran. Tak ada orang lain boleh buktikan, dia seorang je. Sebab itu orang Quraisy dulu ada problem. Ada yang kata, kamu ni Muhammad gila ke? Dulu main dengan aku dulu. Abu Jahal. Sebab orang tak nampak. Macam kita lah, kita tak nampak orang berilmu di kalangan kita. Betul tak? Kita suka tengok orang boleh buat sesuatu. Dan kadang-kadang kita terpegun dengan kata-kata. Minta maaf Datuk Seri, kadang-kadang orang terpegun dengan syair, dengan lagu dan sebagainya. Ya? Jadi orang kadang-kadang sastra itu kerana dia pandai berkata-kata, maka orang anggap ilmu dia lebih. Tapi memang kerana balik pada kata-kata. Nah, kenapa kita tertarik dengan kata-kata? Ini kerana kejadian kita, Datuk Seri. Idza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Kita kena kata baru kita jadi. Jadi lepas kita jadi, kita suka dengar kata. Dalam bahasa Terengganu. Sebab tu kita suka dengar ceramah. Kita suka dengar. Dan lebih lunak lagi, kita suka dengar lagu. Nampak tak? Sebab itu lagu boleh menjadi perantaraan ilmu. Sebab tu apa? Waratilil Qur'ana tartila. Quran itu harus dilagukan mengikut apa dia punya lagu-lagu dia tu. Jadi ilmu itu iktiqad, mengenai hakikat sesuatu seperti adanya, the reality of something. Nak kenal hakikat ni yang susah ni. Ini yang Prof Latas bincang dalam buku ni juga nanti. Ilmu mengakibatkan ketenteraman dalam diri. Ilmu akan membawa ketenteraman dalam diri. Dia merupakan apa? Peringatan, gambaran akal, renungan dan pandangan batin. Ini pandangan batin. Kalau orang berilmu tapi tak tenteram macam mana? Sila ilmu ke? Bukan. Makin Maklumat bukan ilmu. Ya. tengok makin tak tenteram. Kerana maklumat yang dia dapat itu menggusarkan dia. Dia tak dapat satu conclusion yang baik. Tapi sebab itu kita kena perlu dasar yang kukuh, dan dasar itulah qalbun. Dan qalbun itu duduknya di mana nak mengukuhkan dia? The world view. The world view yang ditasdikkan tadi itu. Banyak orang, ramai orang yang sekarang ini dikatakan berjaya, tapi ramai sebenarnya dia tidak menetap kalbu dia. Kita nak cerita pun kadang-kadang tak sedap pasal kita dengar cerita-cerita yang pelik. Orang yang sudah berjaya, harta berjuta-juta, tapi hati tak tenteram. Hati tak tenteram kerana iktiqad dia tak selesai. Iktiqad dia tak selesai. Iktiqad tu apa? Pegangan. Selain pada pegangan? Pegangan itu apa dia? Duduknya kalbu tu dekat mana? That is the missing part. Duduknya kalbu itu dekat mana? Sebab itu kita sabit, ya muqallibal qulub, qallib qulubana ala dinik. Biar tetap hati kita. Saya sebut tadi, aminna mimma nakhaf. Apa yang kita takut? Kita tak takut luka ke apa, kita takut benda yang tak nampak. Betul tak? Sebenarnya kita takut pada kematian. All of us are afraid of death. Anbiya dengan aulia je yang tak takut. Pasal dia orang tetap, dia orang dah tahu hakikat diri mereka. InsyaAllah. Ilmu sifat yang menghapuskan kejahilan, syak dan dugaan. Of course that goes without saying lah. Ya. Ilmu itu kenyataan sesuatu dari pihak dirinya sendiri. Bila Datuk Sri Zaini Ujang kata, saya KSU, itu diri dia. Kita kena terima lah. Ya. Saya pakar dalam bidang ini, saya ini.
Dia cahaya yang diletakkan oleh Allah dalam kalbu. Sebab itu dalam buku Al-Atas Psikologi saya sebut itu apa ilmu yang paling akhir sekali. But it has to do with God's gifted knowledge. Tapi dia kena bagi pada kalbu. Dan ini yang paling tinggi sekali itulah wahyu. Faman kana aduwwan li Jibril fa inna lahu nazzalahu ala qalbika. Dia turunkan wahyu itu ke dalam kalbu Rasulullah dan disebut dalam sini. Ini Prof sebut tentang apa wahyu turun pada kalbu Rasulullah. Ilmu itu pancaran gambaran rupa cita, faham makna dalam fikiran. Ini di peringkat akal. Dan gerak daya membentuk perkara-perkara tersebut. Ini rationalization. Ini rational knowledge. Itu ilmu juga. Ilmu pengetahuan. Ya. Apa makna rupa cita? Ini perkataan Sanskrit. Rupa cita. Rupa, kita tahulah rupa. The philosophical term for it is form. Cita is imagination. The form that is imagined. Tapi form yang imagined by our imagination has no form actually. Contoh beginilah. Bila kita sebut sesuatu yang kita tak faham dan orang lain bagi penerangan, tiba-tiba kita dipaham. Betul tak? Dia faham kod mana tu? Dia lerai kat mana? Itulah apabila yang berlaku dalam dalam roh kita, dalam kalbu kita, satu yang berlaku apa yang Prof Al-Atas sebut juga apabila dua entiti bergabung menjadi satu yang ketiga yang baru. Itulah manusia kan. Roh dengan jasad bergabung, kita jadi khalaqa, ansya'a, ja'ala benda lain. Ilmu begitu juga. Kita dapat rancangan kan. Tapi makna itu datang pada Allah SWT. Dia bertemu pada kalbu dan dia timbul jadi ilmu. Ilmu itu disalurkan pada dua. Satu kalau untuk kalbu, dia remain, batin. Kalau dia salur kepada intelek, dia boleh bisa jadi zahir. Jadi zahir itu pula jadi dua. Sama ada dia berbentuk apa yang dikatakan seni dan budaya. Kalau menyanyi, buat lukisan, buat ukiran, itu jadi seni. Satu lagi dia boleh menjadi sains dan teknologi. Jadi piping, jadi apa anti-corrosion material, jadi itu, jadi ini. Kerana kita asal daripada, kalau kita tengok asal kita daripada benda yang berbentuk jasmani, di sinilah apa kita kena faham pemikiran barat yang berbentuk evolusi, yang Prof sentuh juga dalam buku ni kan, evolution. Aristotelian yang mengatakan daripada benda akan lahir terbit benda lain, generation and corruption. Tapi itu faham dia orang yang menyebabkan apa Darwin berpegang pada faham yang sedemikian. Kita tidak. Kita ada peranan Allah SWT pada setiap masa yang dikatakan khalqan jadi. Kejadian baharu pada setiap masa, pada setiap waktu. Ilmu itu perkara dalaman, bukan perkara luaran atau itulah, ilmu bukan letak di lutut atau kepala dan sebagainya. Pakai baju. Dulu. Pakai baju universiti kan. No. It's not necessarily that. Pernah berlaku pada saya, Datuk Sri. Saya dengan anak Profesor Al-Atas Sharifah Shifa, kita hadir satu conference di Belanda. Di hotel kita tu masa breakfast, dia masa sejuk. Jadi saya pakai saya punya University Chicago sweatshirt. University Chicago. Ada this elderly couple, the man, is that just for show? Oh, saya kata, I'm sorry, excuse me. Department of Near Eastern Languages from 1987 to 1990, I studied under Fazlur Rahman. Saya bagi semua nama profesor saya. Oh, I'm sorry. Yeah. So macam kita sekarang ni kan, saya baru ni ada orang minta CV saya lah. Jadi saya pun nak bagi CV yang mana. Sebab saya dah lama tak update CV saya. Oh. Saya ingatkan saya dah 10 tahun tak update CV tak. Masa kat universiti lu biasalah kita nak edit examiner kena update CV kan. Jadi tahun ni saya update CV. Tengok saya punya title tu kat belakang tu. Kat depan tu prefix, dengan belakang panggil apa? Suffix. Suffix. Suffix tu 29. Kira
29 saya kata tak payah letak lah. Ya. Kalau nampak macam pandai sangat kan. Takut luaran sangat. 29. Yang minggu lepas lah. Jadi 29. Yang tu 29. Minggu lepas punya last weekend. Professional engineer apa tu? Itu honorary IEM. fellow of IEM. Saya jadi member of IEM, fellow of IEM, honorary fellow. Jadi honorary fellow tak payah bayar. Tak payah bayar fees. Tapi banyak institusi macam tu. Start member, fellow, honorary. Member, fellow, honorary. The system dia kena tulis semua. Maknanya sebahagian orang bukan honorary, bukan engineer. Contohnya Fadilah apa ni, menteri, Timbalan Perdana Menteri tu, dia dapat juga honorary fellow, tapi dia bukan engineer. Jadi pada dia punya suffix dia tu tak adalah MIEM, FIEM tu. Jadi kalau campur-campur 29. Menyebut pada tentang ini, teringat saya pada apa yang Prof. Latas sebut dalam buku ini dan saya juga sebut dalam buku ini. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah SWT memberikan ilmu pada Adam. Sebab itu apabila berlaku pertandingan ilmu antara Adam as an individu dengan malaikat, malaikat je la ilma lana. Kita tak ada ilmu. Adam dah ada ilmu. Nampak tak? Sebab itu ini satu benda yang agak penting untuk kita kenal dan saya sebut sini. Sebab itu anbiya merupakan asas peradaban kerana ilmu itu ada pada dia. Dan Adam ini sebagai apa orang kata the fathers of all mankind, ilmu ini adalah satu ketetapan yang unik pada insan saja. Tidak ada pada makhluk yang lain. Dia tidak ada pada binatang. Mungkin orang kata oh some birds have this memerang, no, tetapi ilmu yang boleh membina tamadun, yang berbentuk hadarah, ya, yang boleh mengajar melalui pertuturan bahasa. Ya. Itu yang kita dah penting. terlajak masa. Ya. Kita ada setengah jam lagi. Kalau ada siapa nak tanya boleh In between boleh lah. in between lah. Boleh tu sebab kita mungkin habis setengah jam lagi. Kaitan ilmu dengan huda. Kaitan ilmu dengan huda. Okey. Ini very important sebab orang berilmu dia tak nampak jalan. Dia tengok pokok biasa ada analis tapi dia tak nampak kebesaran, tak nampak function, tak nampak kebaikan. Kita relate. Padahal Tuhan suruh tengok, perhati, belajar ilmu tapi huda tidak ada. Okey. Sebab itu dalam buku saya Al-Atas Psychology, saya sebutkan bahawa ada empat darajat ilmu. Ilmu yang paling utama wahyu. Ya, dan itu hanya diberikan kepada Rasulullah SAW dan anbiya. Yang kedua, darjat ilmu yang kedua, hikmah yang diberikan pada anbiya dan mereka yang terpilih. Yang kita tahu Luqman dalam Al-Quran dan anbiya kita tahu, wa atainal hikmata wan nubuwah dan sebagainya, ya. Yang ketiga, ilham. Ilmu. Tapi yang tinggi daripada ilham ini, yang paling tinggi daripada ilham ini adalah hidayah, huda. Sebab itu dan yang paling rendah sebelum tu, yang paling rendah dalam ilham ini adalah ethics. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Alhama, ilham. Sebab itu orang, dia tak perlu ada hikmah, dia tak perlu ada wahyu untuk dia dapat hidayah. Yang bawah tadi apa? Alhama. Ilham yang berbentuk menerang pada kita yang baik dan yang buruk. Ini asas ethics dan morality. Yang bawah sekali ilmu biasa. Ilmu yang berbentuk pengetahuan. Itu yang last sekali. Itu diberi pada semua orang. Ya. Sebab itu fa'almaha fujuraha wa taqwaha ni kadang-kadang tak semua orang boleh tahu buruk baik. Dia hantam je. Kan? Sekarang ini contoh yang banyak kes, minta maaf lah, apa LGBT dan sebagainya, nampak tak? Dia tak dapat itu. Bagi dia digerakkan oleh hawasul khamsah tadi, betul tak? Nafsu semata-mata. Sebab itu bagi saya ini insan, surah insan tu penting. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Itu yang bawah. Yang atas sekali itu dia ada range dia. Atas sekali huda. Contoh Hidayah. huda tu hidayah lah. Saya bergelumang dengan orientalis ramai. Banyak yang hafal Quran. Tak dapat hidayah. Tapi hafalnya Quran, saya pernah pergi satu conference di SOAS.
dan berbincang tentang apa sanad hadis. Ada seorang sahabat kita pada India nak persoalkan sanad tu. Mari seorang orientalis daripada Norway, dia boleh baca sanad. Ya, salam. Tapi dia bukan Islam. Makna tak sampai lagi. Hidayah tak ada pada dia. Itu yang kawan kita daripada Columbia University siapa? Yang mengajar Islamic Civilization. Columbia. Esposito. Kalau tak yang kita pergi ke Oxford, dia ada kat Oxford masa tu. Siapa nama dia? Yang dia daripada siapa nama dia? Dia tu Kristian kan, tapi baca Quran Christian kan Arab. Ya. Dia baiki kita baca Quran. Siapa dia tulis buku ni apa Islamic, Science. Islamic Civilization lah, something like that. Renaissance ya. Yeah. Ya, siapa nama dia? Lupa for the time being. Bro, Ya. dalam ranking tadi tu, ilham semua tu, where do you put instinct? Instinct is under ilham. Ilham. Ya. Instinct is under ilham. Itu yang paling bawah tadi. Bawah daripada fa'alhamah fujuraha wa taqwaha. Tapi fujuraha wa taqwaha ni termasuk juga benda yang baik dan yang buruk. Jadi insting biasanya kita pilih benda yang baik, betul tak? Instinctively we are drawn to something good for our self, maknanya diri, kan? Itu insting tu, sebab itu kita kata binatang is driven by instinct, kan? Kalau dulu kan orang tu pergi membara, dia kata gerak lah. Gerak hati. Gerak hati lah insting lah kan. Instinct. Tapi itu ilham sebenarnya. Ilham. Ya. Tapi ilham of the lower level. Sebab itu kadang-kadang orang yang berkarya, dia silap. Dia ingat dia dapat inspirasi yang tinggi. Tidak juga. Berbeza dengan ulama-ulama yang berkarya dengan karya-karya yang berbentuk syair. Contoh Omar Khayyam. Kan? Sebab itu saya disebut tentang bagaimana mereka ini apabila digerakkan oleh ilmu yang peringkat tinggi yang dikatakan ilham itu, dia tergerak menulis benda-benda yang agak tinggi bahasa dia, tapi dalam maknanya. Contohlah kalau ambil buku Prof. Alatas ada komentari Hujatus Siddiq. Ada siap. Cuba ambil. Kalau kita tengok poetry dia. Kita tengok poetry dan Omar Khayyam, Rubaiyat Omar Khayyam. Dan Masnavi Ma'nawi, Sa'di Gulistan, Hafiz. Ini ulama-ulama kita yang besar. Dia Syafi'i, dia menulis syair dalam makna dia. Dan makna dia dalam itu bukan kerana makna yang diakalkan, tidak, tapi gerak kalbu dia yang telah ditetapkan oleh satu benda yang lebih tinggi. Itu yang agak menarik. Contoh ya. Satu buku nak cari. Ini yang Pro-M. Kalau saya boleh baca sikitlah kan. Segala pujian bagi Allah nan Maha Esa, yang Maha meliputi semesta semua, yang liputannya menyangkal bicara, dan yang baginya tiada suatu pun tara. Bahasa Melayu biasa, tapi nampak tak? Ya, yang baginya tiada satu pun tara, dalam kitab Raniri yang sekarang saya sedang usahakan, makna pertama yang dikatakan zilullah adalah masiwallah. Apa makna masiwallah? Ini dia. Yang tiada baginya satu pun tara. Raniri bagi makna, apa makna tiada satu yang tara? Tidak sebangsa dan tidak sewujud. Maknanya itu peringkat orang yang faham. Dia tulis macam ni. Maha suci, maha murni, tiada terketika, mahu pun terisi, tidak menepati ruang dan masa. Dia tidak dimakan oleh ruang, tidak dimakan oleh masa. Itu dia. Tiada tercurai sebarang peri. Maknanya you cannot take Rahman from him and make him less. You take the arm of God from him, he does not become handless God because he has no hands. Tiada tercapai sebarang budi, maknanya he is beyond what you think of. Tuhan sarwa alam berganda, he who controls the realm multiple. Sarwa tu apa maksudnya? Sarwa bahasa Jawa, bahasa Sanskrit.
maknanya semua. Seluruh. Ya. Sarwa jagat. Ya, yang sarwa alam yang mengambang hebat di angkasa, terpamer indah, terjalma nyata dan yang terbunyi sunyi dalam rahasia. Ini dalam batin. So, ini orang yang tergerak. It's the same thing kalau you baca Khayyam, you baca Rumi, they speak the same language. Cuma do you understand what they speak about? We do. Kita tak faham bahasa Allah tu, kita pun tak faham. Betul, kita tak faham pasal kita belum sampai lagi peringkat itu. It does not mean that it is beyond us. No, kita kena sabar kerana kita makhluk di bawah jajahan takluk masa dan ruang. Kadang-kadang kita di tempat masa itu Tok Guru tak ada. Kita ada di Tok Guru, akal kita tak sampai, masa tak betul lagi. Sebab itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Alright. Dia tidak dibebankan sesuatu jiwa di luar kemampuannya. Itu yang penting kita kena. Sebab itu ketetapan diri itu, alhamdulillah. Sebab itu di setiap peringkat kita ni alhamdulillah aja. Kerana itu pernyataan ketetapan diri, keyakinan kita. Itu yang tak faham hikmah alhamdulillah sebenarnya. dia alhamdulillah ni as a pause when you drive. Bila kita berjalan, sebab tu kadang-kadang saya dengan isteri saya mazhab lain sikit. Dia suka mazhab smart tech. Saya suka mazhab touch and go. Saya kata saya boleh berhenti. Rehat kejap lah. Dia kata laju sikit bang. No, it is very important. Sebab tu bahasa ni kita tengok karya ulama-ulama yang menulis syair, gulistan semua, dia ada makna dia. Bila kita faham dia, kemanisan dia lain. Sebab itu maknawi itu dianggap sebagai the second Quran. Bukan dari segi dia punya standing, tapi kemanisan apa yang ada pada tu. It's fascinating. Rumi. Rumi, ya. Yeah. It's fascinating. Prof dalam buku dia Rubaiyat yang dia terjemahkan Umar Khayyam tu kan. Bila saya baca seronok. Rupa-rupanya bila Prof Alatas buat kiraan dalam buku ni kan, Justice and the Nature of Man, bahawa Nabi Adam itu dalam 7,165 tahun, Umar Khayyam pun dah kata, I was there 7,000 years ago. Dia merujuk pada khalaqa, ciptaan manusia. Bagaimana Umar Khayyam boleh sampai perkiraan sama dengan Profesor Alatas? Itu yang agak unik bagi saya. Prof Alatas dia kira. Umar Khayyam kita tak tahu dia kira kok mana pasal, tapi dia sampai pada perkiraan yang sama. 7,000 tahun dulu aku telah ada. Amazing. Bermakna itu yang dia kata great men think alike. Betul. They reach the same conclusion. They reach the same conclusion. Ya. Soalan dalam online. Ya. Beza akal dan otak dalam tubuh manusia. Apakah beza akal dengan otak? Check. Akal bagi kita adalah satu benda yang merujuk kepada kekuatan rohani. Maknanya a power for the soul. Otak ini dikaitkan dengan apa yang dikatakan dalam bahasa Inggeris brain. Ini otak yang fizikal. Jadi dikaitkan bahawa kekuatan akliyah kita dengan otak kita. Itu yang dikaitkan dengan dengan ilmu sekarang inilah. Kita tidak sangat itu. Sebab itu dalam pengalaman yang akhir-akhir ini pun ada orang tengok bagaimana seseorang yang akal dia mungkin kononnya terencat, tapi kebolehan dia lebih tinggi. Ada sekarang ni contoh orang yang boleh menghafal Quran tapi dia autism. Betul tak? Kan? Jadi kita kena sedar kelebihan keupayaan seseorang itu. Istilah cacat ni kita kena tengok balik. Betul tak? Saya rasa autism bukan kecacatan. Dan dia keupayaan yang luar biasa, berbeza sebenarnya. Dan kita kena buat ruang untuk mereka menyumbang. Kalau tidak kita rugi kerana ada kekuatan mereka tu. Saya ni nak buat TVET, kena masuk TVET. Dr. Hayati.
Interesting. You say something, you are genius ni pasal yang ni macam mana? Yang autism ni. Bila kita bercakap tentang autism, dia adalah satu keistimewaan yang sebenarnya kerana dia ada kelebihan pada satu aspek. Dia mungkin ada kekurangan pada aspek yang lain. Kelebihan dia apa? Kelebihan dia lebih cepat menggarap sesuatu konsep. Even conceptual tu dia lebih tinggi daripada kita sebenarnya. Dia bukan setakat kalau orang kata faham sesuatu, tapi dia boleh come up with a concept dan dia boleh, cuma dia tak boleh nak memahamkan orang lain. Dia tak boleh nak express balik lah. Ya. Tapi daripada segi kefahaman ilmu tu, bagaimana dia menakul tu, scientifically memang dah proven is higher. InsyaAllah. Saya. Sebab itu dalam konteks itu Datuk Seri, kita banyak menekankan tentang pendidikan adab dan akhlak dia tu. Yang kita nak supaya dia dapat bukan nak kata mengawal sangatlah, tapi dia dapat boleh kata mengawal lah, supaya dia tidak keluar tantrum dia. So adab tu kita nak kena jaga sikit. Terima kasih Datuk Seri. Tantrum tu kenapa? Expression of frustration. We believe so. Because dia banyak benda di dalam akal dia yang dia nak zahirkan tapi tak dapat. Dia tak dapat dia express. So the way dia ekspresi diri tu yang kita kena jagalah. Itu yang kita sangat menekankan tentang pembinaan adab dan juga akhlak anak-anak ini. Terima kasih. Siapa? Einstein. Einstein dia tak boleh baca kan dalam perangkat awal tu. Dia tak boleh nak dyslexia. Ni, since kita bicara tentang buku peradaban ni, tamadun ni, ada satu perkara yang penting ialah banyak orang ingat tamadun Islam ni superseded by Western civilization. Sebab bangunan kita ni lebih dulu, kemudian tu bangunan yang terkini ni lebih baik. Teknologi kita tu dulu, kita buat teknologi kincir raya apa semua tu. Tapi now we have macam-macam teknologi yang dianggap lebih canggih lah, so to speak. So banyak perdebatan mengatakan peradaban Islam, kalau kita nak kembali nak jadi madani ni, we are going back to earlier civilizations. Dan saya ada satu buku ni lah, buku favorite saya ni, The Sense of Unity, The Sufi Tradition in Persian Architecture, written by Nadir Ad-Dalan dan Lalih Wahtiar. Ini biasalah dengan kawan-kawan kita. So, dia cerita tentang kehebatan arkitektur Islam tu. Dia kata, contohnya macam gambar ni kan. Kalaulah dalam Islam punya ajaran, kita nak kekalkan tekstur dalam sekitar tu. Kita tak akan ratakan dia. Jadi kalau kita nak buat apa-apa, kita akan buat to follow the contour. Jadi instead of kita pecahkan, kita buat design tu according to the structure. Design with nature. Nah, ini town planner. Okay. And then peralatan daripada situ. Dia tak ada nak import daripada Korea, nak import daripada mana. Maknanya batu yang digunakan ialah batu kawasan tu. Betul. Itu sebab, tapi dalam Quran ada banyak cerita tentang Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita bahawa mereka tu lebih baik dari segi membina rumah-rumah, bangunan dan sebagainya daripada kamu. Jadi maknanya daripada kamu tu kita lah. Maknanya ataupun daripada zaman sahabat-sahabat Nabi dulu. Yang di-refer tu ialah masyarakat Nabi Daud, masyarakat Nabi itu. Maknanya they are superior compared to us. Yes. So saya fikir the definition of better tu must be defined lah sama. Kalau lah better tu, contoh rumah kita ni kan. Rumah saya dah 10 tahun. Semua lah bocor sana, bocor sini. Apa semua pening kepala lah. Tapi dia orang ni boleh stand. Rumah-rumah dia orang ni 1000 tahun. Ya? Amazing. 2000 tahun. Kita tengok rumah kita ni memanglah cantik, nampak canggih. Tapi sekejap lagi berderai. Ya? Kita tak tinggal rumah ni. Dalam masa 2 tahun dia dah tak boleh dihuni. So saya fikir perkataan better civilization than before tu need to be verified. Apa kriteria dia? Saya fikir tak. Kalaulah kita tengok contoh-contohnya kan, Isfahan contohnya.
Isfahan masih ada lagi sampai sekarang ni. It's more than 1,000 years. Ya. Ya, dia punya masjid masih ada, dia punya mamar tu masih ada lagi. Kita mamar depan rumah saya ni dah nak ganti 10 tahun. Made in China, betul. So, saya fikir bila kita kata tamadun madani ke whatever, some people thought, Raja Arif gelak, some people thought we are referring to the old technologies, old frame of work. What do you say about it? Itu Datuk Sri, itu dalam bab yang saya sebut, itu dikatakan hadarah. Hadarah ini dia berbentuk fizikal. Hadarah. Sebab itu pada zaman Pak Lah disebut masyarakat Hadari. Islam hadari. Kerana dia minta civilization yang itu. Maknanya Islam mesti menzahirkan sesuatu yang berbentuk tamadun. Tapi tamadun yang berkait dengan Islam lebih kepada aspek-aspek yang digerakkan oleh Rasulullah SAW. Sebab itu perbincangan yang dibawa oleh ada disebut kononnya Madani ini pernah dibincang oleh Al-Farabi dan sebagainya dalam bukunya kitab Ara' Madinatul Fadilah, Ahlul Aram, kitab Ara' Ahlul Madinatul Fadilah, the opinions of the people of the virtuous city. Tapi kalau kita lihat pengkaji kitab ini, Richard Walser antaranya, orang yang mula-mula mengeditkannya, kemudian Musim Mahdi, dan mereka yang juga di kalangan dikatakan Chicago School of Plato punya experts. Madani yang ditekankan oleh Al-Farabi itu lebih kepada Plato's Republic, bukan kepada apa yang kita bincangkan masyarakat Madani yang Prof. Al-Atas sebut. Itu ya, Madani ada dua aspek. Dia beraspek kepada apa yang dikatakan adab, itu sifat manusia, tapi adab kepada nature. Itu yang Datuk Sri sebut tentang architecture dan sebagainya. Itu yang Prof. Al-Atas dalam ucapan dia apabila menerima Ghazali Chair daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim pada masa itu di Istaq, dia sebut salah satu aspek adab yang penting adalah mengekalkan alam sekitar. Kita letakkan pokok, air, sungai pada tempatnya yang betul, maka akan zahirlah peradaban kerana letaknya pada tempat yang betul. Dan betul Datuk Seri, seni bina masyarakat Islam lebih mengekalkan menggunakan bahan asli setempat. Kita tengok bagaimana masjid ataupun bangunan di Timbuktu dibuat daripada selut, tanah liat. Dan cerita tanah liat ni pada zaman Mesir lagi, zaman Nabi Musa lagi. Dia buat tanah liat dengan dengan jerami gandum dengan tanah liat daripada Delta Nil. Jadi cerita dah lama. It's baked in the sun, tidak menggunakan bahan api lain. Sekarang ni kita kena guna sumber kuasa yang lain menyebabkan pencemaran udara dan sebagainya. Kita sudah hilang seni bina kita yang asli, penggunaan kayu-kayan. Tapi sekarang ni kita import bahan-bahan lain kan. Sebab itu kita tidak buat perhutanan yang lestari. Kita tak ada sistem menanam balik kayu-kayu yang kita guna di sini. Macam di Sarawak ke di Sabah, kayu belian dah tak ada. Susah nak cari. It's one of the hardest wood. Mangrove, kayu bakau, berguna. Bukan saja pokok tu berguna, hutan bakau untuk menjadi sistem menahan banjir kan. Tapi kayu dia cukup bagus, tahan lama. Tapi sekarang ni kayu bakau kita buat arang je. Very wrong use of it. Kayu bakau. Kayu bakau digunakan buat arang saja. Pasal Piling. piling is very important tau. Kita tak guna untuk piling. Saya fikir ini sangat penting kita fikirkan balik. Sebab kalau tidak nanti orang kata we are reverse. Contoh tadi tentang selut tu, saya pernah pergi ke Marrakesh dan pergi ke kawasan lama tu kan. Dan dia orang tak ada elektrik. Dan dia kekalkan bangunan lama dan di tengah padang pasir. Ketika tu saya pergi saya ingat bulan September ke bulan Ogos macam tu. Dengan keadaan panas tu, bawah tu sejuk je. Dingin sebab dia design in such a way that ada lubang angin, cahaya dan sebagainya.
without electricity, without air conditioning, kalau tak ada aircon saya fikir sejam je kita bincang, setengah jam ya, dia boleh survive. Dan that has been there for 1000 years. Ya, jadi teknologi itu yang saya fikir kena dikategorikan sebagai teknologi yang mampan. Itu yang kata sustainable technology. Mana kita tak perlu additional electricity itu. Kalau macam di Iran dulu kan dia buat tower tinggi kan, dia Ya. dan angin turun dan kemudian angin sejuk keluar balik. Itu sistem Ya, sebab air tu conditioning. kita ada dome. Dome tu tujuannya pada waktu siang, udara yang panas tu akan naik ke atas. Pada waktu malam, udara yang panas tu akan turun ke bawah. Jadi dome tu akan mengekalkan temperature yang sesuai lah untuk didiami. Ya. Bukan dome-dome yang sesaja dia. Ya, Datuk Sahlan. Oh. Dia datang, dia lari. Sekejap. Apabila Prof. Nakib Alatas memulakan tentang membicarakan tentang umur manusia, which is orang start talking about the Homo sapien, Homo erectus, 80,000 tahun. Just now you mentioned about Umar Khayyam. So, kekeliruan yang berlaku pada manusia hari ini sangat dahsyat, terutama sekali apabila teori Darwin itu menyatakan manusia asal daripada apa semua ni kan. So kalau kita katakan bahawa Quran itu adalah merupakan suatu petunjuk Allah yang tidak ada keraguan baginya, artinya tak kala Allah SWT mencipta Adam AS diberikan ilmu padanya. So pastilah ilmu itu direct Allah Ta'ala kepada Adam itu maha hebat, maha dahsyat. Okay. Jadi kalau nak dibandingkan ilmu Adam dengan kita, sudah pastilah mana dahsyat ilmu Adam. So bagi manusia yang sombong pada hari ini, seolah-olah kehidupan Adam zaman dulu dengan bercawat, duduk dalam gua, dalam segala macam, itu kekeliruan yang dahsyat. Cumanya nak dibandingkan teknologi kita hari ini dengan teknologinya, dengan angkasa lepas apa semua tu, sudah pasti kita hari ini memenuhi keperluan manusia zaman kini. Adam dulu tidak memerlukan itu semua sebab masyarakatnya sangat terbatas. Okey. Jadi kita tak dapat jawab kalau kita fikirkan bagaimana teknologi zaman Nabi Allah Sulaiman AS dibanding hari ini. Kalau itu begitu, maknanya untuk menolak tentang kesombongan ilmuwan barat pada hari ini, tentang kehebatan Al-Quran itu sendiri, sudah pastilah tertolak. Jadi saya fikir cara berfikir begini menunjukkan kehebatan Al-Quran, ilmu daripada Allah SWT kepada para rasul dan nabi-nabinya itu harus dibongkar habis-habisan supaya memperjelaskan lagi tentang kekeliruan yang amat dahsyat itu. Jadi saya fikir apa yang sebut Prof. Nakib Alatas tentang umur manusia itu merupakan satu titik tolak orang mula berfikir. Apa itu Homo sapien dan juga Homo erectus kan? Jadi ini bagi saya satu input yang sangat penting. Bagi ilmuwan Islam memulakan satu bicara tentang how praktikalnya Al-Quran itu sendiri. So bila kita bertadabur, kita akan jumpa hal-hal begini, Masya Allah. Thank you very much. Sila. Terima kasih Datuk Sahlan atas perkongsian itu. Memang betul yang Prof. Alatas cuba sebut dalam buku yang akan dilancarkan nanti, kenapa Adam itu dikonsepkan? Sedangkan dalam Al-Quran, Adam itu individu hakikat ada, zahir. Sebab itu sekarang memang di barat dibincangkan, what is the proof of Adam? Is there a historical Adam? Ini ada masalah. Mereka ada masalah kerana kubur Nabi Isa tak jumpa. Itu yang interestingnya. Bagi kita ada sumber hakikat dengan setiap anbiya kita ada kuburnya kan. Kecuali kita tahu dalam kes Nabi Isa diangkat. Alhamdulillah makam Rasulullah ada di Madinah itu akan berpenyakit kita ni dengan syak dan wasangka. Sebab itu alhamdulillah Islam ini sabit, dia punya akidah itu, i'tiqad dia memang sabit. Ini satu hikmah
Kita tak nampak bab itu. Sebab itu haji yang baru ini kan, semasa saya menziarahi Tan Sri Faisal Atas masa dia tengah menulis buku ini, dia cerita, dia kata kadang-kadang kita lupa, kita ingat haji itu cerita Nabi Ibrahim saja. Sa'i itu antara Safa dengan Marwah siapa yang buat? Hajar. Bukan Nabi Ibrahim. Kita lupa bab itu, dia kata. Sebenarnya itu penting juga dihidupkan balik. Yang wudi'a linnas wudi'at al-bait itu Ibrahim dengan Ismail. Dia dengan anak dia. Selepas Nabi Ibrahim balik, Ismail dah besar. Dan Rasulullah tersebut di sini tentang bahasa juga. Dalam kitab Fihris Ibn Nadim, diceritakan juga Ibrahim alaihissalam apabila dia sudah tinggalkan Nabi Ismail. Nabi Ismail dah agak besar, dia balik semula ke Makkah, jumpa Roh Allah sebut di sini. Dia bercerita pada Nabi Ismail dan dia kata i'rab. Dalam bahasa Arab sekarang ni kalau kita kata i'rab, maknanya jumlah itu kena letak harakat dia, betul tak? Pada masa Nabi Ibrahim, dia bercakap dengan Nabi Ismail, i'rab. Nabi Ibrahim bukan bahasa Arab. Nabi Ismail duduk dengan masyarakat Jurhum. Dia dah Arab. Dia maksudkan dia terjemah ni ke dalam bahasa Arab supaya kamu cerita hidayah yang aku dapat pada Allah Taala pada kaummu. Itu yang diproses sebut. Dalam Nabi kitab Ibrahim cakap apa? Wallahu alam, mungkin bahasa kita tak tahu bahasa dia. Mungkin bahasa yang disebut kita kata sekarang ni cuneiform lah. Tulisan dia, tapi tuturan tu kita tak tahu bahasa dia. Wallahu alam. Tapi Nabi Ismail memang orang Arab. Pasal dia duduk dengan kaum yang bertutur Arab. Dan di situlah bermulanya pemurnian bahasa Arab. Dengan akhirnya dimurnikan dengan bahasa Quran. Ya. Jadi Arab became standard because of Quran lah. Ya. Ya. Ini gambar tadi saya duk cari gambar. Itu dia. Ini 1000 tahun lebih ni. Ini dekat Persi. Masih lagi ada. Dia ini lubang aircon dia. Lubang cahaya dia. Hari siang tak perlu pakai elektrik. Kita hari siang pakai elektrik. Malam pakai elektrik. Tak ada elektrik, tak boleh duduk rumah. Jadi tak sustainable lah. Ni Prof Radmi nak cakap satu. Geram profesor ni, profesor environmental. Saya bukan orang falsafah. Tapi the Japanese, they have defined 3 criteria for beauty. Satu, nature, use of natural materials lah. That's a criteria. Kalau tengok satu vase katakan, adakah dia buat dari kayu ke? Satu, nombor 2 ialah old and well preserved. Old and well preserved. Jadi kalau kursi lama yang well preserved itu lebih cantik daripada yang baru. And then nombor 3 ialah experimental in design. Maknanya sebab itu Ikebana kan, kita nampak design dia tak pernah uniform macam flower arrangement, western flower arrangement, sama bentuk kiri kanan kan. Kalau Ikebana dia ke sana ke sini, tetapi cantik. Bonsai ke. So the Japanese dia ada 3 criteria for defining beauty. Macam itulah. Ya, terima kasih. Prof Radmi dulu buat PhD dekat Kyoto University. Terashima desu ne. Ya. Sama profesor. Baik saya tak pergi belajar kat Jepun. Tidak sama belajar dengan profesor tu. Okey, saya rasa itu saja untuk majlis kita. Kalau you want to say something before we end. Let me see. So baca yang mana, lepas ni kita balik baca sendirilah. A few more lines okay, untuk habiskan. Jadi ilmu itu dalaman, bukan perkara luaran diri tersebut tadi. Pengetahuan dan pengenalan yang menetap dan menafikan kemungkinan pengetahuan yang sebaliknya. Maknanya once you have settled with it, anything reverse, converse, you deny. Itu ilmu. Ya. Seterusnya, rahsia yang diselipkan dalam diri dan menetap di situ. Yang ini saya nak tekankan.
inilah yang ditulis Raniri dalam buku ini. Lataiful asraril ahlillahil atiyah. Asrar itu jamak kepada sir. Sir itu secret. Jadi dia rahsia yang Allah tetapkan dalam diri dan dia menetap di situ. Saya nak tekan di sini yang ramai kita tak sadar. Kerana dia berlaku secara tidak sadar. Rahsia ni Allah SWT letakkan dalam kalbu kita pada setiap masa. Masalahnya kerana kalbu kita terpendam, dihempap oleh akal dengan nafsu. Jadi sebab itu kadang-kadang ulama kita suka menghidupkan kalbu dia. Dia hidup dengan buat zikir, dengan uzlah, dengan itu dan sebagainya. Dia bukan terus dapat ting macam tu. No, it is a slow process. Eventually dia menyerap ke dalam akal dan paling tidak dia akan menetapkan kalbu. Itu yang penting. Jadi kita kena sentiasa buat amalan kalbu, ya. Jadi ilmu tu tibanya makna ke dalam diri serempak dengan tibanya diri kepada makna. Di sinilah pertemuan antara kalbu dengan akal. Makna datang pada kalbu Allah bagi. Makna sampai ke dalam diri bila akal cari makna tu. Di sinilah berlakunya aktiviti yang pasif dengan aktif berlaku dan di situ yang dikatakan ta'akulan itu. The two works, ya. Yang ketiga, ilmu itulah menjadi hasrat dan kehendak diri. Oleh kerana inilah apa yang tergerak dalam diri yang tidak berhenti, mati baru berhenti. Satu benda yang kita kena hidupkanlah, maknanya mencari ilmu, talabul ilmu. Dan dia harus dimulakan dengan niat sebagaimana disebut dalam hadis Nabi kan, innamal a'malu binniyat wa likulli imri'in ma nawa. Kita kena niat, kena ikhlaskan ilmu kita. Maknanya untuk kesempurnaan diri kita supaya kalbu kita ni menetap. Jangan orang dia dapat ilmu, disebut dalam Quran yadullullah ala ilmin. Allah sesatkan atas jalan ilmu. Oi, jangan main. Itu darah kupas kena selalu diingat-ingatkan. Itu. Pasal kadang-kadang dia dengan ilmu jadi takabur. Itu sesat sebenarnya. Dengan ilmu dia menjatuhkan orang lain. Itu bukan tugas ilmu. Dia ambil pada dia. Banyak cerita. Dia terlajak masuk. Ini kalau ini boleh kita kaji lagi lah ya. Sekali. Apakah bahasa digunakan oleh Nabi Adam AS? Okey. Kita kena tengok Nabi Adam AS, ya. Itulah bila saya rujuk itu saya pun jumpa beberapa petunjuk. Adalah bahasa syurga. Bahasa syurga itu sendiri adalah bahasa Arab. Kan? Ada banyak dalil-dalil yang boleh kita kemukakan. Jadi bila berbalik pada apakah bahasa Nabi Ibrahim AS? Tadi disebut Mesopotamia, Iraq. Dia disebut sebagai bahasa Akkadi. Itu sebenarnya itu sebenarnya bahasa Arab. Jadi apabila kembali kepada Nabi Allah Ismail, bahasa Arab. Muhammad SAW bahasa Arab. Jadi kembali kepada penghulu segala Nabi itu bahasa Arab. Maka Quran pun ditulis dalam bahasa Arab. So nanti Prof bagi sedikit lagi penjelasan untuk kita lebih faham. Sebab apa bahasa Arab? Sebab bahasa Arab ini bahasa yang tertua dalam dunia dan juga manusia. Dia vocabulary, Masya Allah. Tidak ada satu bahasa pun dapat menandinginya. Okey, Prof. Sekat tu. Kalau boleh bincang perendang kali. Tak, kita sambung next time lah. Ya, Datuk Sri dah ada makan masa. Okey. Terima kasih Datuk Shalan kerana pengisian. Terima kasih. Kita rencanakan sampai pukul 11 tapi terlajak belajar. Masing-masing seronok belajar. Terima kasih Profesor Zaini. Saya cadangkan kita berjumpa 26 bulan Ogos. Boleh? You set the date kita. Ya, 26 bulan Ogos. Sabtu kan? Sabtu yang sama. Sebelum unless kita nak buat lebih awal sebab buku ni dilancarkan 29 bulan. Jadi takut nanti ada yang nak tahu lebih detail lagi. Bagi masa bagus juga untuk baca ni. Dia kena perlahan sikit baca Datuk Sri. Kalau kita dah baca 2 minggu ni. Kena. 2 minggu baca, lepas tu dengan ceramah Profesor Nakib lagi. Tak sempat pasal banyak yang
dalam bahasa Arab ghamid. Benda yang Gamit. Apa ni ada orang dah 3 kali baca dah dengan cerita. Mungkin ada pernah cantik boleh. 26 cantik tapi terlampau lama lah. Untuk takut nanti orang dah bersembang buku ni kita tak ngaji lagi. Bukan yang baru lah. Kita buat 12 hari pulang. Kita buat 12 hari pulang. Kat yang mana? Kan? Ini kelas katakan lah. Banjir lalu. Kalau kita buat 12 hari bulan pun cantik juga sebab masa tu orang sibuk-sibuk pilihan raya kan. Jangan. Tak boleh. Tak boleh. Yang terkandung dah. Kita dah buat 19 lah. Kalau nak cepat 19. Tak boleh. 19 saya pergi ke luar negeri. 26 So kita buat 26. Jadi yang ada hari ni saya jemput semua hadir lah. Kalau tak termasuk invitation nanti. Sebab ada kawan kita seorang ni kata tak jemput. Masa majlis hari tu kan saya jemput. Masalah orang kita ni kena official jemput, sila datang. Datang. Ya. Walaupun agak eksklusif, ramai yang minta kita buat di majlis-majlis yang lebih besar yang 300 orang, 400 orang boleh buat. Saya fikir kita nak hidupkan budaya di mana kita berjumpa bukan hanya untuk makan, sebenarnya meraihkan perkahwinan ataupun doa selamat ataupun doa kematian dan sebagainya, tapi juga berjumpa atas dasar majlis ilmu. Saya nak recognize beberapa orang kat sini ya. Yang ni sekali datang. Cuba kenalkan diri senang. Muhammad Jamizan. PhD. Ya, belum buat PhD. Master. Tahun ni menggerakkan Yayasan PIS. Yayasan PIS. Yayasan PIS, apa PIS tu? Policy Public Affairs Center. Ya, banyak yayasan. Kita juga ada Datuk Seri Irmu. Ini akan jadi host kita untuk pelancaran ni. Betul. Ya, di Irmu. Cerita sikit majlis. Saya Ilmu Izzah Ibrahim, saya sekarang full time. Saya Ilmu Izzah Ibrahim, saya sekarang full time sebagai pengarah urusan kumpulan World Trade Center Kuala Lumpur. Dewan Merdeka, ni dapat Dewan Merdeka. Sekali nanti ya. Relax dulu. Datuk Sahlan ada ini, Datuk Sahlan hari ni duduk kat belakang pula. Ya, dia orang Kedah. Yang lain-lain terima kasih kerana kehadiran. Siapa lagi yang sesa sekali datang? Kita nak kenal ni Datuk Sabirin biasa So kita jumpa lagi insya-Allah pada 26 hari bulan Ogos, waktu yang sama di tempat yang sama, oleh Profesor Zaini akan mengulas. Boleh You boleh ulas. Kita tak boleh nak panggil Profesor Nakib pada ni tapi ulas. Insya-Allah mudah-mudahan kita boleh dapatkan buku ni. Buku ni ada jualan hari ni. Dr. Zain ada sini. Cakap sikit. Buku Guana nak dapat buku ni. Guana. Buku ini boleh dapat semasa majlis pelancaran. Di WTC 29 hari bulan sempena tu. Majlis tu sepanjang hari Sepanjang hari daripada pagi 9 pagi sampai pukul 5 petang. 5 petang. Ya. Dan inilah buku yang akan dibicarakan dan Profesor Tan Sri Said Nakib sendiri akan insya-Allah mudah-mudahan hadir menyampaikan kuliah pengenalan buku. Syarahan. Sedikit nak tambahnya, buku ni belum boleh nak edar di kedai buku sebab habis lebih awal. Kita baru cetak pula 2000 naskah. Saya terpaksa tutup jualan sebab nak simpan untuk jualan di launching. Kalau tidak tak cukup. Sudah habis 3,000 lah. Ya. Dalam tempoh tak sampai sebulan. Tanpa sebulan dah habis 3,000. Jadi siapa yang ada kat sini saja buku ni ada sekarang ni. Jadi kalau nak tunggulah minggu depan. Tak semak ngaji lah. Okey, itu saja. Wabillahi taufik. Samping itu ada juga buku lain. Ya, yang buku lain ni saudara Syukri yang akan jual kat sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.